Okay, terima kasih kepada para viewers kerana sudi untuk meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini dalam program Live at PTDI yang berjalan secara langsung melalui Google Meet ini ya. Okay, program Live PTDI pada pagi ini di bawah program Bicara Personal TPG bertajuk Korea bukan sekadar K-pop. Semoga siaran langsung pada pagi ini memberikan manfaat kepada para viewers yang suka melihat drama, movie, dengar lagu dan variety show seperti Running Man, I Can See Your Voice. Maaf ya Dr. Ajanti, itu macam saya punya je yang saya selalu tengok sekarang ni. Okey, itu oleh yang demikian. Sekiranya viewers ada soalan, pertanyaan ataupun nak share pandangan ke, boleh bagi di chat. Kita akan jawab soalan anda sekiranya kita ada masa. Tapi kami akan ada masa lagi. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita memulakan program, sedikit informasi sebagai makluman kepada para viewers bahawa maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel jemputan dan mungkin juga moderator dan bukan pendirian rasmi universiti. Okey, pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan dan disampaikan. Okey, di antara objektif Live at PTDI adalah ingin membudayakan program ilmiah yang berteraskan pembudayaan galakan membaca di samping menjadikan program Live at PTDI sebagai satu norma baru dalam melaksanakan program berbentuk ilmiah. Selain itu, objektif adalah menyediakan penerbitan secara langsung berbentuk perkongsian ilmu dan pengetahuan melalui segmen-segmen yang ditetapkan serta meningkatkan tampakan peserta PTDI dalam usaha memperdayakan ilmu. Tahu panjang kan? Oleh yang demikian, insya-Allah banyak lagi program-program akan datang. Kita harapkan tahun depan lah program seperti ini akan berjalan ya. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya Nur Azilia binti Mazahar, Pustakawan Kanan dari Keppel Pasir Bening akan menjadi moderator anda pada pagi ini dalam program Bicara Personal TPG yang bertajuk Korea bukan sekadar K-pop. Okey, tuan-tuan dan sekalian, dah habis semua dah skrip kan. Okey, sekarang masa yang ditunggu. Teneneng. Marilah kita kenalkan inilah panel jemputan kami untuk program Live at PTDI dan ternyata tidak asing lagi di kampus Pasir Gudang ini. Okey, sebelum itu mari kita kenalkan diri. Dr. Ajanti, apa khabar pagi ini? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Alhamdulillah sihat. Sihat. Kalau gitu bolehlah jawab sihat tu macam mana? Dekat ni kamera kita. Okey. Mungkin ramai yang tak tahu yang saya ni pernah tinggal di Korea. Jadi hari ni sebab Cik Azidah kata kita share pengalaman dan juga budaya orang Korea yang orang ramai tak tahu. Kalau kita sekadar untuk datang dan orang kata melawat mungkin sekejap, tapi kalau 4 tahun macam-macam kita dapat belajar dan ada benda yang kita tak sangka yang ada budaya yang sama dengan budaya di Malaysia. So nanti jom sama-sama kita kongsi ya. Oh, betul-betul sebenarnya saya pun nak tahu juga sebab saya pun kata pernah melancong kat sana. Tak lama, lebih kurang dalam 6 hari 5 malam dan di mana banyak juga kan. Cuma rasa saya mungkin agak berbeza sebab saya melancong ke Seoul. Ya, betul. Kan? Mesti berbeza kan? Sangat berbeza. Saya 4 tahun berada di kampung. Kampung? Ya. Saya tinggal di kawasan luar bandar. Okey. Luar bandar, luar bandar. Korea luar bandar? Ya. Okey, tak apalah. Kita dengar lah lepas ni. Kita rasanya doktor ada sediakan bukan? Ada yang... Ya, saya akan tunjukkan di mana kedudukan kampung saya. Cik, saya panggil kampung lah sebab 4 tahun kan. Orang kata masih ada keluarga angkat di sana dan insyaAllah sepatutnya tahun ni kami plan nak balik kampung tapi sebab COVID ni jadi setiap 2 tahun macam lepas balik daripada Korea kita datang balik lagi 2 tahun sebagai untuk jumpa rakan-rakan dan juga family-family angkat kami di sana. Dengar ya para viewers Dr. Azianti ada kampung di Korea. Kita tengoklah apa di kampung dia tu. Okey, untuk pengetahuan para viewers, kami bersiaran secara langsung di bilik pandai dengar di Aras 2 PTDI. Jika ingat konti kami, marilah sama-sama datang. Kalau kata nak duduk, gunakan e-tempah. Okey. Kita balik kita tanyalah soalan yang sebenarnya. Ikut tajuk kita. Okey. Korea bukan sekadar K-pop. Okey, Dr. Azianti. Sebenarnya
apakah masuk K-pop itu? Adakah dia Korea popular ataupun K-pop itu apa dia sebenarnya? Sebenarnya saya pun nak tahu juga. Boleh tak Dr. Azanti terangkan kepada kami? Okay, K-pop ni dia sebenarnya more kepada muzik. Macam kalau Jepun kita ada J-pop. Jadi Korea kita ada K-pop. Sebab K-pop ni bermula pada tahun 90-an. Tapi belum serata dunia lagi tahu pasal K-pop ni. Tapi selepas tahun 2000, K-pop menjadi satu macam kata wave. Kira bukan setakat di Korea, malah di seluruh dunia. Ya, betul. Terutama di kawasan Asia ni, kalau K-pop dah jadi macam part of music yang berasal daripada negara masing-masing. Even kadang-kadang sampai dia hafal lirik tu macam orang Korea menyanyi. Yes, betul. Betul kan? Betul. Tapi sebelum K-pop ni muncul, kita telah diperkenalkan dengan drama-drama macam Winter Sonata, Autumn in My Heart yang banyak sangat episod yang kita nangis sampai berkotak-kotak tisu. Tapi dia bermula dengan drama, jadi bila drama tu dah mencapai ke hati penonton, bila masuk K-pop kepada generasi muda, dia menjadi lagi, orang kata, lagi kuat budaya hiburan Korea ni nampak di serata dunia. Even bukan setakat di Asia, malah di Amerika Selatan. Saya terkejut ada peminat-peminat K-pop di Brazil, Argentina dan sebagainya. Walaupun bahasa kadang-kadang dia orang tak faham apa yang dinyanyikan, tapi bila mereka menyanyi tu seakan-akan itu adalah bahasa mereka yang mereka cakap hari-hari, sebab mereka terlalu taksub lah sekarang ni. Tapi bagi saya K-pop ni benda yang baru, jadi anak-anak muda suka cenderung kepada K-pop. Ada benda yang kadang-kadang membuat kita lalai kan, kadang-kadang terlalu seronok sangat K-pop ni pun kita kena berhati-hatilah. Kadang ada lagu-lagu lirik-lirik tu kadang maksud dia kita tak faham, kita menyanyikan saja tanpa mengetahui lirik sebenar, pun kena hati-hati juga. Okey, dengar para viewers, maksudnya kita ni boleh lokal menyanyi, tapi macam Dr. Azanti cakap, kita kena faham dulu, kita kena cari dulu makna lirik tu. Betul. Sebelum kita sama-sama menyanyikan lagu tersebut. Ya. Ada ke kalau kata lagu-lagu dia berunsurkan macam ketuhanan, ke yang kata macam ke arah kita syirik? So far untuk K-pop ni dia kepada arah percintaan. So far saya tak nampak lagi yang terlalu membawa kita ke arah yang orang kata sampai ke benda yang mensyirikkan tu. So far tak adalah. Tak ada. Tak nampak. Dia macam BTS tu tu macam Blackpink, semua on the orang kata lagu-lagu untuk pasal kisah percintaan, pasal sahabat dan sebagainya lah. Mostly. Sepatutlah kalau kita pergi K-pop macam ini, macam ini. Orang Korea dia suka yang comel-comel, macam itu budaya mereka. Kalau ambil gambar tu automatically dia orang akan post. Macam kita kan kena cakap okay freestyle, macam dia orang tu automatically dia akan keluar semua yang cute punya betul. Ni. Dia macam naturally. Jadi maksudnya kita budaya dia pun dah diterap ke kita punya bahagian kan? Dan kita banyak terikut lah. Yang ni kan kita buat apa benda ni. Betul. Mr. Heart shape. Macam tu. Okey, tadi kan doktor dah cakap pasal K-pop. Tadi doktor dah terangkan pasal yang duduk dekat kampung. Tapi sebenarnya apa sebab nak tanya Dr. Azanti boleh pergi ke Korea? Pada tahun bila tu sebenarnya? Okey, macam ni. Pada tahun 2009, kami telah diarahkan untuk bersedia untuk membuat PhD lah. Jadi kami daripada mechanical, maksud saya di Shah Alam. Jadi semua orang dah berangan, saya nak pergi US, kawan-kawan saya nak pergi Australia, pergi UK dan sebagainya. Kami tak lihat pun ke arah bahagian timur. Yelah kan berkobar-kobar sebab kita tengok senior semua pergi negara-negara tu. Jadi bila kita apply dan pada tahun 2010, keluar satu arahan mengatakan semua negara-negara tersebut tidak dibenarkan pergi untuk batch kami. Jadi kami agak terkejut dan negara yang diarahkan kami pergi adalah Jepun, Korea, India. Ya, India. Okay. Dan kami semua agak terperanjat. Jadi saya pun gimana ni? Memang tak ada plan sebab plan telah bertukar, memang bertukar sungguh. Jadi kami pun terpaksa mencari peluang-peluang di negara-negara tersebut. Dan kebetulan Fakulti Mechanical ada membuat MOU dengan Daegu University. Jadi mereka kata apa kata kalau saya pergi ke universiti tersebut. Saya tak tahu universiti itu kat mana. Memang saya tak tahu. Saya tahu Seoul saja. Dan kisahnya bila saya buka Google Map, okey, maka kita tengok kat mana sebenarnya Daegu University kan.
Daegu. Pernah dengar tak? Saya Bukan pernah. dagu Daegu. Eja sebenarnya? Dia huruf Korea ni huruf T dengan D dia sama, dia share. Cuma bunyi dia akan berbeza. Dia sebenarnya Daegu. 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 Tapi dia boleh bunyi dua-dua. Okey, menarik. Kalau kita tengok kat sini, yeah. ini adalah map Korea. Korea betul. sebenarnya kecil dia tak besar sangat. Dan kita tahu Asia selalu ada di Seoul. Betul. Kan? Aziz pergi mana? Seoul. Saya pergi Seoul. Okey, pergi Busan. Dan saya tu di tengah-tengah yang petak merah tu, Daegu di tengah-tengah. Itu kawasan pegunungan kan? Kalau ikutkan kawasan ni? Betul. Kami duduk di tengah-tengah pegunungan. Kami duduk kita panggil basin. Di lembah. Oh ya? Ya. Jadi kami dikelilingi oleh gunung-gunung dan kawasan kami lagi spesifik iaitu di Jiliang, nama tempat dia. Tak ada orang yang boleh cakap English. Okey, ulang balik. Kalau kita cakap excuse me, Yes. dia Yes. dia tak akan yes, dia akan tengok kita. Apa masalah awak? Okey. Kat sana memang English is not, bukan dicakap secara, even kan orang di universiti saya pun tidak menggunakan English. Kecuali supervisor saya. Okey. Boleh bayangkan? Boleh. Kalau okey, nanti kita tengoklah macam mana kehidupan ni apa semua. Sebab kalau kita tengok gambar ni yang saya nak tanya, dekat peta Korea yang sebelah kanan atas tu. Ada stiker tu. Ada stiker tu. Tu stiker apa ya sebenarnya? Okey, itu tadi map Korea. Stiker oranye tu adalah tempat-tempat yang saya telah lawati. Selama 4 tahun. Walaupun kami tak ada tercakap, tetapi kami berjaya menghabiskan seluruh peta Korea. Boleh saya bertanya, bagaimanakah anda melawat Korea yang tak cakap Inggeris? Dengan menggunakan bahasa isyarat dan juga 2 orang anak kami yang fasih bahasa Korea. Mereka menjadi juru cakap kami dan juga kami juga ada suami saya lah, dia sangat cepat menangkap bahasa. Jadi dia bermula dengan bermain bola saja dengan orang-orang Korea. Oh, boleh main bola juga? Dengan tak ada tercakap, dia join saja tim bola yang dia tak kenal dengan muka selamba. Maksudnya bola bahasa universal. Betul. Bila boleh sepak bola, saya rasa tak ada masalah untuk mereka berkomunikasi. Okay. So dia pun mudah mendapat kawan. Jadi banyak kawan-kawan bantu kami. Saya boleh bayangkan Dr. Zanti kan. Maksudnya Dr. Zanti dan suami bercakap dengan orang Korea macam itik bercakap dengan ayam. Betul. Seorang kuat-kuat, seorang cicit. Itu belum lagi yang bersilat sekali dulu lah kiranya. Silat tu kena ada. Kalau kata anak yang fasih bahasa Korea, adalahkah anak yang mana tu? Sebab kata tu saya nampak macam ada 3 orang anak. Betul. Yang mana anak yang fasih Korea? Yang kecil 2 orang tu. Sebab masa di sana mereka berumur 1 tahun dan juga 2 tahun. Mereka masih kecil. Jadi bila dia sampai sana dia absorb bahasa tu sangat cepat. Patutlah. Sebab mereka masuk ke sekolah Korea. Patutlah. Ya. Jadi itulah dia jurucakap. Itu jurucakap kami yang paling handal. Okey, sebenarnya saya tak dapat nak di ni dalam otak saya tak kata orang tak boleh brain lagi lah ya. Jadi sebab tu kita akan bolehlah kalau kata kita tengok. Okey. Boleh doktor terangkan? Okey. Menarik tu, macam rasa tengok macam lapar je. Lapar kan? Satu yang saya perasan unik mengenai Korea, cara pemakanan mereka. Mereka makan nasi 3 kali sehari. Sama macam kita. Tapi masalah obesity tiada di Korea. Pelik tak? Kalau gitu, saya rendah diri saya bertanya. Bagaimanakah orang di sana dengan makan nasi tengok lauk dia. Tapi badannya slim melim. Okey, kalau kita tengok, kalau kita pergi restoran Korea pun, jarang kita tengok restoran Korea hanya menghidangkan satu dish saja. Kalau kita tengok mesti banyak pinggan-pinggan kecil. Ya, betul. Saya nampak dia pun semua berpinggan-pinggan ni. Kalau kita pergi Duguyo, kalau kita pergi ke restoran Korea mesti ada pinggan comel-comel. Kalau di Korea sendiri memang contohnya kalau dalam gambar ni memang lebih daripada 3 atau 4 pinggan-pinggan kecil yang kita panggil banchan, iaitu side dish. Banchan nama dia. Banchan. Yes. Banchan ni kan kawan. Kalau kita tengok semua tu adalah berasaskan sayur-sayuran. Sebenarnya itu rahsia diorang. Maksud dia protein dia selalu satu. Diorang jarang campur kalau ada ayam dan ikan. Selalunya kalau ikan saja. Kalau ayam saja.
Macam kita kadang-kadang kari ayam kan kejap ada ikan goreng. Orang Korea tak. Dia hanya satu jenis protein untuk masa dia makan. Kali makan portion. Betul. Okay, kalau macam tu kan, saya nak tanya, okay, yang gambar-gambar yang ni saya rasa saya tahulah mana makanan utama. Cuma saya tanya belah kiri tu. Belah kiri bawah. Okey, yang dulang bulat tu kan? Dulang bulat, yang mana sebenarnya makanan utama? Ikan, nampak tak ikan kering tu? Nampak. Itulah makanan utama. Sebanyak-banyak ikan kering tu makanan utama? Itulah protein mereka. Dan Okay. ikan tu sangat mahal di Korea. Kita nampak macam ikan gelama kan? Betul. Itu adalah ikan corvina, sejenis ikan yang kalau dah level ikan dia ikan yang level tinggi. So mahal lah. Adakah ia setaraf dengan jenahak kita ke, ikan merah kita ke atas lagi sebenarnya? Sebenarnya ikan ni ikan kecil je. Dia sejenis ikan kecil macam ikan gelama. Pernah makan ikan gelama? Ya betul. Ya. Kecil pakai kilau tapi dia mahal. Tapi dia mahal. Okey. Dan sekeliling tu adalah semua sayur-sayur mentah. Dan orang Korea jarang masak sayur mereka. Jadi kalau kita panggil kimchi, kimchi tu adalah actually kalau kita kata, kalau orang Korea, kita pergi Korea, kita cakap saya nak kimchi, dia akan ketawa sebab di Korea ada berpuluh-puluh jenis kimchi. Kalau Aziz jumpa tu, itu adalah baekchu kimchi, maksudnya kimchi Kobe's. Kalau yang sekarang ni macam dalam pasar Malaysia, Malaysia ni kimchi dia adalah baekchu kimchi. Yes. Baekchu kimchi ya kawan untuk Kobe's punya kimchi. Kobe's. Kalau lepas tu kita ada kimchi lobak putih. Lobak putih, okey. Kita ada kimchi sawi, kita ada kimchi lada hijau. Sebenarnya kimchi ni berbagai-bagai jenis. Dia adalah kategori kimchi. So kalau kita pergi Korea jangan cakap kimchi, dia kata okey, yang mana nak kimchi yang mana? Gitu. Jangan cakap semua tu yang Kobe's ni kita kata nama dia kimchi, tak. Kimchi adalah kumpulan. Kimchi tu ada kumpulan. Betul. Tapi yang kita biasa makan Malaysia adalah baekchu kimchi. Okay, ni luar kotak ya. Sebenarnya saya nak tanya. Harga hidangan yang tadi kita cakap pasal Corvina punya set tadi yang satu bulang tu kan. Sebab rasanya yang dalam-dalam tu saya tengok Corvina je yang rasa macam luar biasa banyaknya. Harga dia berapa? Okey, kalau yang satu dulang besar bulat tu tadi, dalam kalau dengan ikan tu ya, dia dalam untuk dua orang makan dalam 40,000. Itu dua orang makan tu? Ya, itu untuk dua. Set sebesar-besar tu untuk dua orang makan? Betul. Banyak juga yang makan ni. Betul. Mereka banyak makan fiber, makan sayuran. Jadi nasi tu, okey kalau kita tengok nasi kita tengok gambar seterusnya. Portion nasi dia. Bentar. Orang Korea dia ada satu mangkuk standard. Siapa kalau pergi restoran Korea ataupun pernah tengok cerita Korea, dia ada satu mangkuk besi. Betul mangkuk besi. Mangkuk besi tu. Mangkuk besi tu kalau kita tengok satu Korea dia akan pakai mangkuk yang sama. Yang ni je lah yang betul. Yang ni. Dan orang Korea tak makan nasi dalam pinggan. Jadi nasi tu boleh dikawal portionnya kalau dalam mangkuk. Sebab tu yang tadi tu banyak nasi satu. Satu mangkuk saja. Dan orang Korea jarang tambah nasi. Kalau tambah nasi tu macam pelik. Pelik untuk mereka Yes. Tapi biasa untuk kita. Orang Malaysia kalau tak tambah nasi tu macam lagi pelik. Kalau dah lauk banyak tu, betul? Betul. Tapi kalau di Korea, satu mangkuk tu kalau kita pergi mana-mana kedai, standard dia sama. Cuma kadang-kadang nasinya ada warna purple, warna putih. Bukan, saya pernah makan nasi yang nasi bukan sekadar nasi dalam tu, macam ada bijirin. Dia ada bijirin. Jadi agak pelik sebenarnya. Itu saya rasa antara sumber-sumber yang dapat mengawal berat badan mereka. Walaupun makan nasi 3 kali sehari, nasi jenis pulut jenis yang orang kata melekat, tapi bila kita tengok tak ada masalah obesity. Sebab ada satu lagi, mereka suka exercise. Kita tengok sekejap lagi. Kenapa orang Korea ni dia tak ada masalah obesity. Okay. Boleh. Kita tengok lagi. Okay. Nasi kita dah tanya. Ada tak nampak benda yang Aziz pernah nampak di Malaysia? Itu bukan cecalok kah? Yes, betul. Yang tu bukannya ikan bilis? Ikan bilis, sotong kering. Aziz nak apa? Telur ikan, budu pun ada. Budu? Ya. Orang Korea makan budu. Budu? And budu dia pure kau-kau yang tak ada tapis. Lain lah macam dengan budu kita. Macam budu kita budu air. Kita air. Betul air. Budu dia cedok. Cedok maksudnya? Dalam bekas botol tu, yes. Nampak? Yang hitam tu. Yang hitam tu budu ya? Ya, budu.
dalam dia macam ada pelbagai makhluk asing yang tidak boleh ditafsirkan dengan kata-kata. Apakah itu sebenarnya? Itu adalah ikan, all the fish punya parts. Dia perah macam kita buat budu, cuma dia tak tapis macam kita kan komersial dalam botol. Ya, betul. Diorang masih menggunakan cara tradisional. Jadi dia dengan sedap-sedap sekali diberikan dalam botol. Adakah baunya? Baunya, kau. Kalau Okey. nasi kerabu, Ya. tak perlu buat budu jauh-jauh, kita ada budu sendiri. Cencaluk juga orang Melaka, saya rasa mungkin orang Melaka ni ada kena mengena lah dengan Korea sebab cencaluk dia sama. Serius lah? Ya, dan dia orang selalu makan cencaluk tu dengan bubur. Serius lah? Ya, sangat sedap. Cuba. Tidak. Ya, contoh tu, itu adalah saya makan dengan bubur. Yang ni? Cencaluk kan sama, pink colour. Betul, pink Sama. colour, udang geragau, tak udang ni macam besar Sebab tu sikit saya kita. mula-mula datang Korea, saya nak bawa semua ni. Sekali bila dah tengok ada benda-benda ni, tak payah bawa apa. Datang Korea, lenggang je. Nasi ada, ikan kering ada, sotong kering ada, cencaluk budu semua siap. Sebab tu saya lega saya pergi Korea. Kalau saya pergi Jepun, saya tak tahu macam mana. Adakah, saya nak tanya, adakah rasanya seperti cencaluk, tadi Budu dah tanya kan, lebih-lebih tu kan, cencaluk kita? Sama, cuma cara pemakanan diorang tak adalah perak, asam limau ke. Cuma cara pemakanan dia berbeza. Semua dicampur terus dalam bubur. Nampak sama, tapi Betul. tak terlupa juga Saya terkejut mula-mula pergi pasar. Ni budu. Ni macam kat Malaysia juga. Betul. Jadi kepada kawan-kawan yang tengah mendengar, kalau nak ke Korea tu, nak tinggal ke, nak melancong ke, Tak payah bawa. ya, betul. Bukan setakat tak payah bawa, tak payah heran sekarang ni. Betul. Macam saya heran sekarang ni, walaupun dah pernah pergi. Sebab kalau kita pergi melancong, Ya. kita tak jumpa pasar-pasar yang jual macam ni. Tak. Sebab saya tinggal di sana, jadi kami ke pasar untuk beli bahan-bahan mentah lah. Betul. Jadi sotong kering, ikan kering. Ya, Cuma betul. ikan kering dia tak masin. Dia macam kalau ikan kering kita akan masin kan, kita guna garam. Di sana ikan kering dibiarkan kering secara natural. Dia orang punya udara sejuk. Dia orang keringkan ikan pada musim sejuk. Bukan musim panas ke sepatutnya keringkan Bukan. ikan? Dia orang di sana musim sejuk. Jadi ikan tu dia tak kering merekah. Dia macam kata dry, dia kering macam tu je. Dia lain sikit. So kalau kita kata nak masak lemak ikan kering kan, ya, betul. kita kena campur garam sebab dia tak masin ikan ni. Tak macam kita kena basuh sikit. Kita basuh dulu Kita kan. macam ikan kering kita basuh Betul. dulu. Saya pernah masak lemak ikan kering, cuba. Sekali saya ingatkan nak masin. Sekali saya kata apa saya masak lemak? Saya tawar, rupanya ikan masin tu sendiri tak tawar. Tak masin. Sebab dia tak dilumurkan dengan garam yang banyak. Okey, faham. Konsep dia sama. Betul. Cuma dia punya rasa tu berbeza lah. Betul. Jadi nampaknya melancong kita tak dapat pengalaman yang seperti Dr. Zenti dapat ni kalau itu. Dan juga kalau nak cari pasar-pasar selalu di kampung-kampung. Selalu kalau di supermarket dia dah siap pack, jadi kita tak nampak keadaan sebenar. Betul. Yang ni memang bergantung lah sotong kering dan sebagainya lah. Memang bau-bau macam di pasar. Menarik. Okey, boleh. Okay. Terus sambil tu saya nak tanya, macam sotong kering tu sama ke juga rasanya kita punya? Okey, sotong kering dia sama. Harga dia? Harga dia tak mahal sangat. Macam kat sini kan sotong kering agak mahal. Di Agak sana betul. begini ini adalah cara orang Korea jemur sotong dia. Tak kata jemur sotong kering ke? Kita kat Malaysia tak jemur sotong macam ni tau. Kita letak Betul, kita letak dalam atas ni macam para ke apa untuk jemur. Ini memang dijemur dekat macam selamba lah. selamba macam ni. Ya. Memang selamba sekarang ni dijemur-jemur dekat tepi laut ni kan? Tepi laut betul. Jadi macam ni. nampak scenario macam ni adalah normal di Korea. Orang berjemur sotong. Tak sotong ikan. Ikan pun Ikan selalu dia letak sikit. atas sebab ikan tu berat mungkin, jadi dia letak atas orang kata dulang. Tapi untuk sotong memang disidai. Disidai sotongnya. Okey, menarik ya. Menarik kan? Betul. Yang ni memang kalau kat Seoul memang tak jumpa lah. Tak. Hanya di kampung saya je. Betul. So dah kira bandar sangat. Okey, satu lagi yang orang tak perasan sangat, kita nampak orang Korea ni wanita yang akan berniaga. Macam di Kelantan. Betul. Kalau di Korea yang kaum lelaki selalu akan buat kerja-kerja berat, contohnya berkebun dan membuat kerja-kerja. Tapi berniaga memang wanita.
Dan mereka berniaga sehingga mereka berusia. Macam contoh dalam gambar ni, macam nenek yang gambar atas sekali tu memang kami selalu beli kepah dari dia. Umur dia dah dalam 70 lebih. 70 lebih masih bekerja? Masih bekerja. Di Korea normal untuk kita tengok orang-orang tua masih bekerja hingga ke akhir hayat mereka. Mereka rajin. Dia tak ada istilah pencen ke sebenarnya? Tak ada. Okey, fahamlah. Mereka hidup, mereka kena hidup untuk teruskan kehidupan mereka, jadi mereka dengan cara berniaga. Dan di sana kaum-kaum wanita, macam kita nampak yang gambar di bawah yang makcik jual sayur di tepi jalan, di sana mereka tidak menghalang penjaja-penjaja untuk menjual jualan mereka. Jadi tak ada siapa-siapa yang kena saman ke apa, tak. Mereka menggalakkan, membenarkan nenek-nenek dan juga makcik-makcik ni untuk berniaga. Hasil-hasil pada tanaman mereka. Okey, saya tanyalah sebab saya macam ni macam pelik. Maksudnya kalaulah kata adik macam kita nak berniaga, betul. So tak perlu apa-apa bayaran? Tak perlu? Tak perlu. Tanpa permit? Tak perlu. Maksudnya ni letak bentang tiko, letak hasil dagangan terus boleh berniaga macam betul. tu? Betul. Jangan menghalang lalu lintas, itu saja. Senang. Jadi di kawasan saya, kalau masa waktu tak sejuk, contohnya kalau waktu winter memang orang tak keluar sejuk sangat kan. Betul. Jadi kalau waktu-waktu biasa memang kita nampak di kaki-kaki lima dia menjual sayur-sayuran yang dikutip, kadang-kadang ulam, kadang-kadang pucuk-pucuk yang boleh dimakan untuk kelangsungan hidup. Jadi sangat menarik. Contohnya macam kat sini semua memang wanita yang berniaga, dan kalau barang makanan memang mostly kaum wanita. Memang jarang nak tengok lelaki menjual di Korea. Okey, macam lelaki tadi Dr. Jati cakap, lelaki berkebun dan kerja-kerja berat. Kerja-kerja berat, berkebun ke, pergi tangkap ikan. Betul. So maksudnya isteri-isteri mereka ni semua akan berniaga terus, hasil dagangan ni terus ke pasar. Betul. Boleh tak Doktor terangkan yang makcik yang belah bawah, tengah belah bawah tu, dia berniaga apa sebenarnya tu? Di Korea, hasil tangkapan laut lagi mahal jika hasil tangkapan tu masih hidup. So maksudnya belah kanan punya gambar tu semua adalah cengkerang, adik-beradik dia, siput, gonggong, segala siput dan juga gamat, segala-galanya daripada hasil laut, dan mereka jual dan masih dalam keadaan hidup. Lagi hidup lagi mahal harganya. Di Korea. Kalau ikan hidup mahal. Jadi bila ikan tu dah mati, lalu harga dia akan jatuh. So kami ni makan ikan yang mati lah. Sebab kita memang makan ikan mati. Macam ikan hidup ni macam kita agak ni kan. Faham. Tapi di Korea lagi hidup, maksudnya lagi fresh ikannya. Kan? Jadi rasanya lagi sedap. Dan kami pernah makan ikan yang lepas keluar daripada aquarium, dia potong-potong terus makan. Nanti saya tunjuk. Sashimi. Ni sashimi yang kategori yang ikan tu baru je 2 saat tadi kat dalam aquarium. Astaghfirullahaladzim, baik Allah. Makanan apa yang tengah-tengah tu, yang bawah yang saya cakap tadi? Diorang jual goreng tepung juga. Itu goreng tepung? Betul. Yang tu ikan mostly yang kita boleh makan selalunya. Diorang ni tak, yang saya sokong korang, dia tak campur produk. Kalau jual ikan, makanan laut, dia akan fokus itu saja. Dia tak akan goreng ayam ataupun benda-benda lain. Itu saya rasa senang saya nak makan, sebab kita tahu bila kita akan tanya Ajuma tu, kita tengok je tanya dia ini semua ikan, sensor buih, dia kata ya, dan kita rasa kita boleh makan lah, tak ada masalah. So dia tak campur. Dia tak akan campur produk yang lain. Betul. So dia akan kata ikan lagi ikan, dan of course kita boleh makan. Betul, insyaAllah. So maksudnya para viewers kita, kalau kata pergi sana nak try makanan pasar malam, street food street food. So tak ada masalah lah kalau kata kita try makanan orang yang jual macam tu je. Ikan, betul. Kita tanya dia, is it benda ini adalah sengson ni ikan. Sengson. Dan kalau nak cerita pasal ikan ni, ada juga kisah lah. Macam di Korea, ikan hidup, ikan goreng, nama dia berbeza. Masa mula saya datang, saya ingatkan ikan ni satu nama. Macam kita ikan goreng, ikan haruan adalah jenis ikan. Tak kisahlah dia hidup ke mati. Tapi di Korea, kalau mulgogi adalah ikan yang hidup masih berenang-renang. Kalau sengson, dia adalah ikan yang dah mati. So bila kita pergi restoran, kita cakap saya nak makan mulgogi, ketawa berdekah-dekah lah orang kedai tersebut. So dia kata, aku nak makan ikan hidup. Jadi istilah tu saya kena pastikan bila saya nak makan,
dia akan ada istilah untuk ikan, sengson, ikan dan Sengson. sengson gui, ikan Sengson, goreng ikan goreng. ataupun ikan grill. Okey. So mula-mula tu memang dari segi bahasa memang banyak kita tersilap sebab yelah macam ikan kan, kita tak tahu ikan hidup lain maksud dia, ikan dah goreng lain pula bunyi dia. Macam kita semua kita panggil ikan. Jadi banyaklah kisah-kisah lucu, contohnya macam ikan mentah dengan ikan goreng. Ya betul. Kami dah pakar dah, okey. Lepas ni jangan cakap mulkogi dah. Kita cakap sengson gui. Tapi rupanya kita tu salah baca. Sekali kita minta ikan, datang satu pinggan besar ikan mentah. Dan kami pun tercengang lah sebab dah tersilap order. Jadi apa kami buat? Kami minta sup panas. Dan cepat-cepat bila pekedai tu pergi, kita ambil semua ikan tu, kita campak dalam sup panas tu supaya dia masak. Sebab kita bukan sebab kita tak biasa masa tu kami baru datang dalam sebulan. Tersilap order. Jadi ya Allah, masa tu orang kata dah lah lapar. Tiba-tiba dapat ikan mentah satu pinggan, nak makan macam mana kan. Jadi nasib baik husband masa tu dia apa, kita tunggu dia bagi sup nanti. Dia bagi sup. Padahal lah pekedai tu kata kenapa dia ni tak makan ikan. Sebab kita tunggu sup tu dulu. Yelah sebab diorang punya style ada je terus makan kan. Betul. Dan kami tak makan-makan, dia pelik. Betul. Dia tak tahu sebenarnya kita orang nak campak ikan mentah tu dalam sup panas tu. Tak usah. Macam-macam kisah. Banyak-banyak kisah lucu. Contohnya macam masa kami baru datang, tak kerti cakap, di kedai, kami guna kamus bergambar. Ini betul. Ini yang saya nak tanya juga. Macam mana hidup tanpa boleh cakap English dan beli keperluan dapur sebenarnya? Sebab ada kamus bergambar, jadi nak telur, tersilap. Okay, nak tepung, tersilap. Kalau tidak, kalau saya cari sendiri 1 jam 2 jam saya tak jumpa lagi kat kedai tu. Okey. Sebab semua dalam bahasa Korea. Bila tengok tepung, rupanya dia ada tepung jagung, tepung kentang, tepung segala-gala tepung. Macam kita jugalah. Betul, tapi semua dalam bahasa Korea. Jenuhlah saya. Jadi daripada saya pening kepala, saya cari dia gambar, saya tunjuk kat pekerja tu, so dia carikan. Jadi dia faham lah sebenarnya kita ni. Dia tahu. Sebab di kawasan saya, kami ni unik. Di Jiliang dan Hayang. Sebab keluarga orang Islam tak ramai, jadi perempuan pakai tudung sangat rare. Macam, kenapa perempuan ni pelik jadi saya dan family saya ni macam almost semua orang kenal kami di kawasan tu. Sebab saya bertudung. Famous. Boleh lah cakap. Macam K-pop star ni dekat kawasan Jiliang jadi orang kenal. Jadi bila kita lalu-lalu je, dia tegur lah. Lepas tu yang lagi satu, mereka kenal kami sebab anak kami sangat fasih. Mengikut, di Korea ni dia ada macam dialek lah. Macam kita logat Kedah, logat Kelantan. Betul. Jadi anak saya, dia ada logat kawasan saya. Jadi kalau kita berjalan ke Seoul atau Busan, orang akan tanya, kami ni dari kawasan tersebut ke? Macam saya ni, macam dengar macam sama je. Tapi bila anak saya cakap, dia tahu, awak ni mesti di kawasan Gyeongsan, betul tak? Kita pun, yelah kot. Jadi anak kita orang dapat dialek tu sampai dia ingat kami ni asal betul daripada sana. Tapi bila cakap kami macam senyum je lah. Mak bapaknya langsung sikit-sikit, tapi anak kami fasih. Sangat fasih ke sebenarnya? Ya betul. Sebab dia kanak-kanak dia absorb. Hebat. Itu yang orang kenal kami sebab mak bapak tak boleh cakap tapi anak pandai. Lepas tu seorang pakai tudung, seorang macam orang Bangladesh. Jadi kami bila kami jalan tu orang kenal. Ini family ni. Kalau pergi pasar tu semua macam-macam kenal lah kami. Ajuma, Joshi semua kenal lah. Ajuma Shishi. Okey, kita teruskan lagi lah. Kalau kita tengok kalau Ajuma Joshi. Tengok ada soalan tak? Ada soalan ke tepi tu? Komen-komen ke? Ada ke? Semua dah lapar ni, sedapnya. Tak cukup sebagai betul. Siapa cakap kakak Malaysia ikan tu tak cukup sebagai makanan utama? Betul. Kan? Pada ni Poliana betul. Saya setuju sangat. Sebenarnya saya tengok pun rasa macam kita kalau pergi nasi campur tak tahu nak makan apa. Kat Korea tak ada kedai nasi campur. Betul. Betul. Tak ada nasi campur. Menu dia selalu 2-3 je. Ya betul. Paling hebat lah tu kalau kata dah banyak tu. Betul. Jadi kalau tengok kalau banyak sangat lauk, itu adalah makanan dia punya king zaman dulu-dulu. Itu banyak lauk. Tapi kita orang-orang rakyat biasa ni satu lauk je. Itu normal dekat Korea.
Macam tadi dia cakap satu lauk utama, yang lain tu Bancan. side dish. Yang lain tu side dish kawan-kawan. Dan dia free refill. So kalau kita ni orang Malaysia selalu nak menambah lah. Sebab tak cukup seekor ikan. Tak. Nampak tak? Okey. Kita tengok lagi ada tak soalan-soalan daripada kita punya ni viewers kita. Cakap pasal cecaluk. Betul. Okey, bolehlah feeling Korea pakai cecaluk. Pakai cecaluk, tapi cecaluk tu rasa bukan dia pakai direct kan? Dia boleh pakai macam cica-cica macam itu juga kan? Betul. Dia campur selalu makan dengan nasi, bubur. Dan jadi dipping sauce lah selalunya. Dipping sauce kan? Cecaluk makan dengan ni. Saya tak ada brand lagi kalau cecaluk makan dengan ni. Okay, kita tengok dulu. Okay. Puan Siha, Puan Nasihat kami dia kata kalau nak makan nasi ada cecaluk, budu dan ikan masin sampai sotong kering. Ambos sampai sotong kering sekali. Selera makan meningkat memang. Kalau itu makanan kita. Kalau ada semua tu sebenarnya kita tak macam di Korea sebenarnya. Kita macam makan dekat kawasan rumah kita. Sebab ada semua kan. Jadi kalau dapat free beli mangkuk besi tu kat Shopee dia jual. Itu baru boleh kontrol kita punya nasi. Jangan ditambah. Betul. Okey, ni ada soalan daripada Nur Kamalia. Dia tanya, anak doktor sekarang masih boleh bercakap Korea? Diorang dah tak pakai sangat. Jadi dia dah tak berapa lancar. Tapi masa kita balik sekejap 2017 hari tu, dalam masa 2 hari tu tiba-tiba dia dapat balik dia punya, orang kata, dia ingat balik. Bahasa ni perlu praktis. Betul, dia kena perlu praktis. Kalau kita tak praktis, kita simpan tu dia agak, orang kata, tak pakai lah. Lagipun diorang ni guna bahasa budak-budak. Jadi Korea dia ada 3 level bahasa. Okay. Yang pertama adalah bahasa rasmi, iaitu bahasa kita dengan bos, kita dengan supervisor. Kalau kita tengok dalam berita dia akan bunyi da macam kamsahamnida. Yang da tu semua adalah level bahasa rasmi, bahasa orang kata untuk orang tua, untuk orang ramai. Hormat betul. Bahasa hormat. Kalau kita dengar yo, annyeonghaseyo, kumawoyo. Yo tu adalah bahasa kita sebagai kawan rapat. Badi-badi macam tu. Yo kawan. Yo tu kita rapat lah. Dengan bos jangan pakai yang annyeonghaseyo. Jangan. Kenapa ya? Sebenarnya itu dia macam nampak kurang ajar. Okey. Macam tu. So kita sebab tu orang Korea dia akan jumpa kita dia tanya umur berapa. Sebab dia nak tahu apakah bahasa dia nak yang perlu guna sama ada bahasa yang macam da tadi ataupun yo tadi. Yang ketiga adalah bahasa kanak-kanak macam anyong. Anyong tu kanak-kanak? Anyong tu kanak-kanak. Itu adalah bahasa. So anak saya dia sampai level bahasa kanak-kanak. Jadi kalau dia pakai sekarang pun macam tak proper sangat sebab dia dah masuk yo sekarang. Yo ataupun da. Sepatutnya dia dah naik taraf dia. Okey, nampaknya banyak beza kan kita ya. Bahasa banyak sangat beza. Kat sana dia orang jaga seniority tu. Macam dia akan tanya umur berapa. Macam saya di lab saya antara paling tua walaupun saya baru masuk. Saya ada tukang buat air. Yang junior akan bawa air saya. Hebat ni. Tukang, kalau kita pergi conference ada tukang bawa beg. Adakah ini kes bully juga rupanya? Saya tak suruh, bukan kerana saya berebut dengan saya punya junior untuk bawa beg. Sebab saya tak suka bawa beg saya. Tapi di Korea dia macam satu cara nak tunjukkan dia respect kita. Dia akan bawa beg kita. Backpack ke macam tu. Kes bully ni? Bukan kes bully, kes sukarela. Saya pun naik macam, ni beg saya. Dia kata tak. Dia kata kat Korea, junior bawa beg senior. Saya kata nak bawa sekali. Betul, menarik juga ni. Menarik. Dan di sana, kalau kita di universiti, profesor tu sangat dihormati. Contohnya, katakanlah ada sekumpulan pelajar, tengah borak ni. Profesor lalu ke, macam kalau saya pun lalu, dia orang akan ke tepi, dia akan berdiri tegak dan diam. Ada dia akan jadi bulan belatuk kalau dia tersilap macam seorang junior pernah langgar saya kat tangga, dia punya minta maaf tu macam burung belatuk lah. Nak burung belatuk. Betul. Saya macam kita cakap it's okay kan. Macam kita kitchen ayam macam okay, tak apa. Tapi dia punya minta maaf tu macam beria lah dengan kita. Padahal kita tak ada apa pun. Menghormati diorang. Level senior tu zombie lah banyak. Itu sangat tinggi lah. Dia menghormati senior. Macam tu. Saya pun terkejut juga budaya-budaya macam ni, tapi diorang dengan profesor sangat menghormati.
Memang tak pernah pengajar dengan profesor, bahasa dia orang jaga. Itu yang saya agak macam surprise tengok, walaupun dia orang K-pop dan sebagainya orang kata, tapi bila Terginja kan. bila dengan adab dengan berguru, dia orang sangat jaga bagi saya. Walaupun saya orang luar, dia hormat saya sebab saya tu. Sebab saya pelajar PhD, jadi junior-junior ni akan hormat saya. Walaupun saya kata, tak perlulah sampai kategori nak tunduk macam burung belatuk tu, tak payahlah saya kata. Just senyum macam dia orang akan rasa terkejut kalau saya terlalu hi, hello. Dia orang macam, sepatutnya kau ni serius. Dia orang tak boleh terima kalau saya ni terlalu friendly dengan dia orang. Macam dia kata dia macam ada kena gap jugalah. Sebab kita kena friendly dengan umur kita lah macam tu. Ya, dengan umur kita boleh tepuk tampar. Tapi kalau dengan junior, dia orang macam memang there's a gap lah. Itu yang saya nampak. Ni patut ni lah macam adab ni kita patut diterapkan dalam kita punya ni dalam kita punya kampus sebenarnya. Bagus lah, betul. Okey, kita tengok lagi ada tak soalan-soalan lain. Cara minum pun dengan orang tu dia menyengit. Betul. Tak boleh. Ya, betul. Ketawa pun tak boleh kan? Ketawa okey, minum ke apa, kita kena sorok muka. Dia ni minum ni sebenarnya saya pun kena nak tanya juga, minum soju ke, minum arak ke ataupun minum air biasa memang kena buat macam tu? Selalunya minum arak lah. Air biasa tak ada kan? Air biasa kalau makan tu tak nampak sangat. Dia minum arak yang macam cik kampek minum macam ni kan? Betul. Okay, Tapi kalau makan pun dia akan tunduk. Dia tak adalah makan, tu tak ada. Kalau depan tu profesor ataupun kadang dia orang terduduk dengan meja dengan saya makan, saya kesian tengok dia makan tunduk. Dia tak angkat muka? Tak. Saya garang, tapi memang standard senior. Garang kot. Saya ni FIFA garang kot. Jadi memang yang tu saya nampak, walaupun generasi muda, dia menerapkan budaya menghormati itu sangat tinggi. Janganlah nak cuba pengajar dengan Ajuma ke, memang Ajuma pergi kena tampar kat situ juga. Saya pernah tengok budak kena tampar. Kat mana tu sebenarnya? Dekat kawasan. Dekat pasar ke kawasan? Budak tu macam dia nak laluan. Lepas tu macam makcik tu bawa barang. Ya? Dia macam cuba menyelip. Okey. Anak orang bukan cucu dia ke apa? Kalau dalam bas, kita dah bersamaan orang tua naik bas lah betul. Kalau kita duduk, dia pergi depan muka kita, bangun. Sebab dia kita kena hormat tu. So janganlah orang kata buat hal dengan orang tu. Jadi sepatutlah saya nampak dalam train, saya pergi Seoul, saya naik train lah, berbagai train, dekat 9 ke 10 jenis train. Yang budak-budak remaja ni, dia orang takkan duduk. Betul. Dia akan diri je walaupun memang ada tempat duduk. Betul. Sebab tu dah maksudnya train tempat duduk tu khas untuk orang tua, orang senior, orang tua daripada dia. Walaupun tak ditulis di situ. Okey. Dia akan gitu. Nampak macam pada kita je. Dia macam kita siap ada khusus lagi wanita saja, ibu mengandung, yang pakai tongkat, coach wanita apa ada lagi masuk ke sana tak? Tak ada tak perlu Okeylah, kita tengok seterusnya apa yang ada. Sebab rasanya apa yang doktor cakap ini kita nampak macam sama sebab kita orang Asia, tapi bila kita tengok dari segi yang hormat orang tua dengan adab dia macam berbeza. Berbeza betul. Walaupun kita orang Islam juga, kadang saya rasa ciri-ciri Islamik tu lagi tinggi. Contohnya macam kes mencuri. Saya pernah kes mencuri. Contohnya saya pernah tertinggal handbag dalam troli. Macam saya pergi Tesco, saya tertinggal handbag kat situ. Saya dah naik kereta pun saya ya Allah handbag. Kalau kat Malaysia, Assalamualaikum dunia. Saya patah balik, ada orang tengah tunggu. Tunggu siapakah tuan punya beg ni? Serius lah? Dia memang dekat troli tu? Dia nak tunggu sampai orang yang tuntut beg tu datang. Dan betul. Dia serahkan. Okey ni. Ni satu lagi menarik. Tiada mesin timbang di pasar. Kenapa pula? Sebab di Korea kita tak guna timbang. Semua dijual macam piring, dalam mangkuk, ekor. Contohnya macam sayur tu satu piring dalam 1,000 won tu macam RM1 lah, let's say. Kita cakap lah 1,000 won. Kita faham lah. 1,000 won, kita anggap 1,000 won kat sana, RM1 kat sini. Betul. Adakah cili padi itu berharga RM1? Ya. RM1 je. Saya ulang lagi, adakah cili padi itu RM1? Kalau di Korea itu 1,000 won tak ada RM1. Jadi RM1 makanlah seminggu. Tak habis pun. Contohnya macam kalau kat bawah tu gambar saya tu gambar kita tengah shopping sotong
Kat sana sotong satu piring hijau tu, Itu sotong ke bukan ikan? bukan sotong besar-besar. Besar dengan kita. Sotong sebesar lengan kita? Okey. 5 ekor, Ya, 10,000. Macam RM10. Seronok tak? Dia kira dalam bekas tu. Dia tak timbang. Orang Korea tak pakai timbang. 5 ekor, RM10. RM10, sotong sebesar tangan. Ya. Oh gila murah. Okey. Makanan laut dia sangat murah. Sangat murah. Bagi saya, kami hidup dengan banyak makan ikan, makanan laut. Yang macam gambar kat atas tu lah, itu gambar-gambar cekerang ke? Itu gambar cengkerang. Kita beli ikut nak berapa ketul. Berapa ketul? Dia kira satu ketul berapa ribu. Berapa ringgit macam tu. Dia tak ada mesti timbang. Sebab tu semua orang boleh berniaga kat Korea. Imagine kalau macam-macam tua nak baca mesin penimbang, macam mana agaknya mata dia? Kan Tak nampak. Jadi dia jual ikut bekas, satu piring, satu pinggan, satu cupak. Ikut dia lah. Itulah dia orang punya penimbang dia. Lain kawan-kawan ni? Lain Dan lain beli kita. harga dia selalu harga berbentuk bunda. Contohnya macam 1,000. 2,000. Duit dia ada 1,000, 5,000, 10,000. So harga dia 3 ni je lah. Dia tak adalah 2,500 ke 3,000. Tak ada. Dia semua harga yang orang kata bagi duit sekeping. Dia tak nak. Dia ada shilling ke? Ada, tapi kalau kat pasar dia orang jarang guna shilling. Leceh nak simpan. Faham. Semua duit kertas. So kita tahu kalau tunjuk ni, ni 1,000, yang ni 10,000, yang ni 5,000. Yang gambar kiri ikan ke? Ikan. Itu ikan sebelah. Orang sana suka makan ikan sebelah. Ikan apa sebelah? Ikan sebelah lah. Kita ada juga ikan sebelah kat Tapi sini. kat Malaysia orang tak makan sangat Tak kan? makan, Kat Korea ikan tu sangat famous, ikan sebelah. Okay. Bolehlah kawan-kawan kat Malaysia ada juga ikan sebelah. Kalau kata kita nak rasa macam kat Korea, boleh beli dekat pasar ikan sebelah. Murah kan kat sini? Sangat murah. Kenapa kat sana mahal ke? Mahal juga ikan sebelah. Kenapa yang mahal? Tak tahu, orang sana suka kot. Permintaan tinggi Tapi harganya. sedap, saya pun dah suka sebab kat Malaysia tak pernah makan ikan Tak sebelah. pernah sebab kita saja beli. Tapi kat sana ikan sebelah tu famous. Jadi itulah sampai besar pun ada. Sangat sedap bagi saya. Bolehlah nanti try. Okay. Ini mesti ramai terkejut. Tembikar makanan mewah. Yes. Come on lah, kat sini tembikar 3 biji RM10. Okay, dekat Korea sebiji boleh mencecah harga 100 lebih. RM100. Ya. Memang tak makan lah macam tu. Sebab tu kalau kawan-kawan saya datang ke Malaysia, dia akan cari tembikai dulu. Tembikai tu merupakan orang kata memang kat sana tembikai di display elok Cantik-cantik. Cantik. Kita buat main bowling je kat sini. Kan. Kat sana tak tembikai. Dan dia orang tak jual tembikai. Tembikai sana bukan yang kita tak ada biji. Sana tembikai original yang biji hitam macam kuaci tu. Dia tak ada seedless. Macam kat sini kan makan tembikai dah tembikai tak ada biji. Kat sana betul. tembikai dia masih tradisional lagi. Yang kita makan dulu-dulu yang ada biji hitam tu. Itu dah lah mahal ada biji pula tu. Betul. Betul. Saya pun bila kawan datang rumah, dia buat tembikai. Macam kita, lah tembikai je. Tapi macam dia bawa tu macam something yang kata Precious. Precious tau. Aku buat tembikai ni. Macam kita, buat tembikai. Betul. Lepas tu suruh kita potong. Kita potong, kita buka, asal tembikai ni ada biji. Sebab kita biji tu dah memang betul. Dah tak ada. Dah tak ada. Kita kat Malaysia memang tak ada biji kat dah. sana, ya Allah, kita kerja pula. Dah lama tak buang biji. Jadi rupanya dia makan tembikai. Lepas tu dia ludah biji tu macam makan kuaci makan kuaci. Macam tu. So tembikai adalah sangat mewah. So saya macam kelakar lah. Okey, macam soalan saya, macam kan saya pergi ke Korea, saya heran bila ada penjaja menjual banana, menjual pisang. Satu biji pisang tu RM1,000. Betul. Sedap. Betul lah kan? Maksudnya pisang kat saya pun mahal. Pisang, nenas dan tembikai adalah orang kata buah-buahan mewah lah. Macam apple. Pisang, nenas, tembikai. Tunggu je, ada lagi. Apa dia? Kenapa tu? Manggis dan rambutan popular? Ya, orang Korea suka makan manggis. Sebab kenapa dengan manggis tu? Okey. Kenapa dia berbalut-balut? Macam ni, orang Korea dia tak reti makan manggis cara orang Malaysia yang kita tekan dia tu. Kan kita tekan pakai tapak tangan. Betul. Orang Korea apa dia buat? Buah manggis ni dia akan potong dulu. Dia akan potong keliling, so dia akan buka macam mangkuk macam ni. Okey, buat macam biji apa tu?
Kita buka lah, so dia betul. buang kulit dia, lepas tu dia terangkutkan balik, dia selotip kan. Ini selotip? Ya, selotip. Supaya tak tertanggal lah dia punya yang atas tu. Astagfirullahaladzim, kulit ni. So macam mana orang Korea makan, dia buka selotip tu, sebab dia dah potong siap-siap, so dia buka je yang atas dia, dan dia guna sudu untuk dia makan dalam dia. Dan selalunya manggis tu mesti sejuk dan dibekukan. Tu cara orang Korea makan. Betul, dia tak makan manggis yang fresh. Dia suka manggis yang telah dibekukan. Kau tak percaya, kalau musim manggis nanti, Azzi masuk dalam freezer, buat macam ni, sedap. Baik, saya akan try juga. Bekukan manggis anda. Adakah rambutan juga dibekukan? Yes. Nampak tu rambutan di sebelah tu? Ya, betul. Sebab saya ingat rambutan tu memang dia jual sejuk beku. Ini macam produk-produk buah-buah yang cepat rosak. Betul. Tapi kalau disejuk bekukan memang jadi sedap. Dia akan jadi seakan-akan aiskrim macam tu. Dia jadi dessert. Bolehkah saya bertanya, berapakah harga sebiji mangosteen tu, manggis tu? Manggis tu sebiji dalam 1,000 won je, tak mahal. Kalau kena musim yang banyak, 1,000 je. Selalu kalau kat buffet, kalau ada manggis ni macam orang kata, wow, buffet ni terbaik. Tu buffet yang mahal lah kira. Betul. Sebab sebiji mango kawan-kawan, sebiji manggis. Mango pula manggis. Harganya 1,000 won, macam RM1 kita. Macam 3, kalau sini convert 3-4 ringgit lah sebiji. Betul. Sedangkan kita kat sini makan sekilo manggis, agaknya berbiji-biji kat sini. Tapi orang Korea dia tak berapa suka sangat mangga, tapi suka manggis. Manggis dan rambutan. Kami orang tak tahu. Saya mula terkejut, kenapa manggis ni dah lah sejuk keras. Lepas tu ada selotip lagi. Betul. Bila saya cuba tengok orang Korea makan kat meja sebelah, macam ni dia makan. Sedap pula. Okey, kita mesti cuba. Dah tak ada musim manggis lah. Okey. Boleh? Amboi. Ini adalah snow crab. Yes. Kalau tengok cerita kan dekat Discovery Channel ya betul. Di Korea ketam ni sangat popular. Betul. Dan dia lagi murah pada temikai. Okey, bila murah pada temikai, saya nak kena tanya juga berapa harga snow crab ni? Okey, dia kalau musim dia waktu sejuk betul. Dia start pada bulan 9, 10 sampai bulan 1 atau bulan 2 tahun depan. Dia selalunya dalam seekor tu boleh jatuh dalam 5,000 won, RM5 macam tu. Seekor? Ya. Astaghfirullahaladzim. Dia sangat murah dan kat sini doktor, kalau doktor tak tahu. Beratus kan? 180 kot. Dan ketam ni special dia, kita makan kaki tu saja. Dia badan dia tak diisi. Betul. Anak saya dia memang favourite dia dan dia memang cekap mengendalikan ketam tu. Kalau ketam tu seekor tu dia punya. Nampak tu dia kepak ketam tu. Dan saya kena guntingkan kaki sebab dia lembut dia macam plastik. Dia punya kulit dia. Jadi saya potongkan dia punya kaki tu melintang dan dia akan korek sendiri. Keluarkan isi dia. Dia memang itu dia cekap lah. Bila balik Malaysia dia minta saya kata crab stick ada. Snow crab tak ada. Crab stick pun banyak. Rasanya kalau harga seekor RM5 kan, katakan betul, kalau kena musim dia memang orang kata memang kami gila makan ketam lah. Tapi kita tak masak apa, kita hanya kukus saja. Kukus, itu je. Tak ada garam, tak ada apa. Kukus terus. Jangan campur apa-apa. Lepas tu cicah dengan sos dia. Buah cucang ataupun kicap, cili dan sebagainya. Orang Korea tak akan masak ketam dia masak lemak ke, Korea bercili ke, salted egg ke, tak ada. Itu semua dia kata telah menghilangkan rasa asli. Betul. Dia sebenarnya orang Korea ketam ke sotong ke apa semua, dia kalau boleh dia tak nak hilangkan rasa. Dia nak originalnya. Ketam ni dia hidup, dia dijual. Maksud dia sebelum atas meja tu, dia duduk di akuarium. Aquarium? Ya, berenang-renang, masih berenang-renang dengan gembiranya. Datang kami sekeluarga, 4-5 ekor masuk dalam kukus. Allah ya Tuhanku, tak dapat bayangkan. Dan rasa dia sangat manis sebab dia berguna air laut tu untuk steam. Jadi dia tak campur apa-apa pun. Tak ada campur garam, tak ada. Semua kan, memang original. Tak berminyak, tak ada apa. Original. Itu keunikan. Kalau setakat RM5,000 pun RM5 kan. Nanti dah. Musim nanti kita buat rombongan beramai-ramai. Tapi dia ada di area Busan kalau di Seoul dia jadi mahal. Dia kena cari ke area laut betul, dekat dengan laut. Dekat dengan laut. Betul. Okey, ni satu lagi keunikan.
percuma di mana-mana. Maksud percuma tu apa? Percuma kat sana siapa charge air tu macam jahat sangat kau ni kan. Charge air masak? Ya, di Korea Ya. air adalah hak semua orang. Maksud dia, kan kuku, Ah, kowe kuku, semua datang ya, pada ya, Korea. Ya. Di sana kuku kowe boleh jumpa di mana-mana. Contohnya di bus stand, di pejabat pos, di mana-mana saja anda berjalan. Di subway station anda akan jumpa mesin-mesin air ni secara percuma. Saya pernah jumpa ni Pergi dekat kedai air free. Siapa charge air tu macam kena tembak lah saya rasa kat sana. Tak Okay. pernah orang charge air. Kita kalau pergi kedai mamak pun air jadi 50 sen. Air Kosong betul, kan? air kosong. Tak di Korea. Air tu mesti diberi. Kita duduk kat kedai je, air kosong akan sampai dulu. Betul? Kan? Betul? Ha. Betul. Kita Dan- tak refill pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Air kosong hak semua orang. Oh. Macam di taman ada water cooler. Betul. Dekat mana-mana pun senang. Kita tak pernah tak jumpa air. Ya, Di betul. Korea. Baru perasan ni. Maknanya heran juga tapi tak ada. Secara percuma, tak payah nak sekat-sekat orang, tak boleh, ini je, tak ada. Siapa-siapa boleh pakai, boleh minum, boleh guna. Nampak pembaharuan sebenarnya. Dekat sekolah, anywhere, So kita semua sambil bawa bekas. universiti, semua ada. Ha. Dia free flow. So kita bawa, sebab tu kalau jual mineral kat Korea tak laku, tak boleh mineral. Sebab semua orang bawa bekas air. betul. Berhenti tepi tu, Minum je. sekejap. Cawan betul. kertas. Ya, betul. Cawan tu memang ada. Betul. Dia akan sentiasa ada. Okey. Sebab tu saya tak pernah bawa botol air pun kat Korea sebab kat mana-mana ada air. Okey. Nampak beza. Free of charge. Kalau orang charge air tu kita macam Betul. okay. Okey. Itu keunikan yang saya nampak. Sangat unik sebenarnya. Okey, tengok pula. Okey, dan di Korea museum semua percuma. Aziz pernah masuk museum dah bayar tak? Mesti kena. Mana kat sana? Kat Tak Korea. payah. Siap boleh pakai macam baju yang tengah-tengah tu kan? Betul. Pakai Percuma. betul. Di Korea kebanyakan museum dibuka secara percuma supaya orang ramai boleh belajar dan museum ni sangat interaktif. Bukan setakat kita tengok benda yang tak bergerak. Yang ini benda tu hidup. Macam contohnya, macam kalau kita nak pegang binatang dalam air kan, macam apa tu starfish dan sebagainya, kena pergi aquarium. Ya betul kita. Aquarium free kan. Tapi di sana free. Masuk je. Saya tertarik dengan gambar belah kanan bawah tu. Sebenarnya Itu adalah museum garam. museum garam. Dan anak-anak saya dapat buat garam kat situ. Dia tunjuk cara-cara nak buat garam. Macam mana garam dihasilkan daripada air laut. Ada orang ajar semua? Ada. Free of charge? Free of charge. Hebat Dan macam-macam. Jadi garam kita bawa balik ke? Dia bagi lah bawa balik. Macam sebini. Macam seminyak, betul. So kira kanak-kanak kat sana dapat peluang untuk merasai orang kata. Dia tahu, dia boleh tahu dia punya history dia boleh belajar, dia boleh pembuatan garam contohnya. Lepas tu penggunaan bahan-bahan tradisional dulu mesin-mesin lama kan. Dan ni antara dia museum yang kata interaktif. Kalau anak saya cakap pergi museum, dia punya suka memang satu hari kita selalu dalam museum tu sebab macam-macam boleh buat. Kalau kita kat Malaysia bawa anak pergi museum negara, alah mama apa semua keras. Saya pernah bawa anak saya pergi museum negara, dia pelik. Kenapa semua benda dalam tu tak bergerak dan keras? Sebab di Korea dia dah tengok benda tu interaktif. Okey. Dia kata why this museum is very boring. Saya kata this is Malaysian museum. Okay. Dia macam dia tak boleh touch benda. Dia rasa kenapa I tak boleh touch pegang sebab kita semua dalam satu dalam kaca. Betul. Tapi di Korea digalakkan untuk kita pegang, merasai. Contohnya macam yang gambar bawah tu adalah museum cara bercucuk tanam. Jadi mereka diberi batas untuk belajar cucuk tanam. Itu betul ke tak sebenarnya? Sayur. Tak, itu adalah plastik. Tapi budak memang tanam timbul semua. Tengok benda tu keluar besar dan sebagainya. Yang naik basikal tu adalah museum lalu lintas. Lalu lintas pada museum? Ya, dia ajar cara kanak-kanak dan juga orang ramai untuk cara memandu basikal, membawa basikal dengan betul, memandu kereta. Jadi budak-budak ni dia belajar secara tidak langsung. Betul. Jadi budak-budak suka. Kau cakap, Mama, okay, hari ni nak pergi museum. Semua excited. Betul. Sebab dia tahu kat museum tu ada macam-macam benda ni nak buat. Betul.
So benda-benda sangat menarik lah bagi saya. Dan kanak-kanak kalau di sekolah ataupun di nursery memang menghabiskan masa di luar. Ini bukan tempat main Bukan. Ni nursery. Dan dia ajar anak-anak kita macam mana petani nak uruskan ladang. Contohnya setiap musim panas dia akan dibawa ke ladang kacang, cara-cara nak cabut kacang tanah. Memang budak-budak tu semua. Ya, jadi bila balik anak saya bawa lah satu gugus kacang tanah dan dia kata, Mama, you have to cook this. I'm so tired of taking care of this. Dia kata penat nak keluarkan kacang ni pada tanah. Lepas tu sejak tu dia appreciate makanan. Every time dia tak habis makan dia akan cakap, petani memang sangat letih. Dia sendiri yang cakap. Bila kita sekarang saya tak habis sayur ke apa, dia akan marah saya. Dia kata, Mama tahu tak macam mana petani nak ambil sayur ni. Dia sekolahkan saya. Agak menarik kenyataan macam ni sebenarnya. Sebab dekat Malaysia ni membazir makanan, kita tak cakap pasal satu kebiasaan, tapi akan ada. Dan kita tak rasa bersalah. Yes, kita tak akan rasa bersalah sebenarnya. Di Korea kanak-kanak ni didedahkan macam mana petani bekerja untuk mendapatkan hasil. Contohnya kalau musim kacang tanah, dia akan cabut kacang. Musim carrot, musim macam-macam lah. Dia cabut juga carrot tu lah? Ya. Ubi, kledik, anak saya tu bawa balik kledik besar. Dan dia kata kena makan sampai habis. Sebab dia kata ini susah nak bawa keluar daripada tanah. Diorang yang tanam ke ada diorang pergi kebun? Dia pergi kebun. Kebun-kebun dibuka supaya sekolah-sekolah boleh bawa anak-anak ni untuk merasai keperitan menjadi seorang petani. Kebun, okey. Sebenarnya itu kebun sekolah ke? Saya nak tanya lagi, sebelum kebun sekolah ke? Ataupun kebun tu ada kepunyaan macam jiran sekolah tu ada jiran yang bertani, dia pergi ke kebun orang tu untuk buat kerja macam tu? Ada yang kawasan rumah yang tanam cili yang kecil-kecilan. Ya. Dia membuat aktiviti kat situ dan juga pergi ke ladang-ladang besar. Ladang-ladang dibuka untuk orang ramai tahu kat sana. Untuk kita sama-sama merasai. Dia bagi kita jadi macam dia jadikan agrotourism. Macam kita pergi ladang apple, kita boleh sama-sama cabut apple apa semua, petik apple apa semua petik apple So saya suka kaedah ni bagi kanak-kanak ni menghargai macam mana orang nak dapatkan sesuatu hasil tu. Jadi anak saya kalau kita cakap kan masuk kiri keluar kanan, tapi bila dia sendiri buat, dia punya menghargai sampai dengan kita sekali di sekolah kan. Mama you jangan tak habis. Betul-betul. So kita pun dia dapat benda tu meresap sebab dia berpeluh-peluh balik tu dengan tanah lah, dengan apa. Saya dapat bayangkan lah macam kita pergi tu kan, kasut dengan bertanah, kuku lain. Betul, budak-budak ni umur 4-5 tahun dah didedahkan kepada panas, ni main tanah. Ni semua ni aktiviti diorang ni. Semua di kawasan luar nursery tersebut saja. Tak pergi jauh, tak ada bas ke apa, tak ada. Dah ramai-ramai pegang tangan, jalan tepi. Okey, ni ada kawasan tanah, lapang main. Jumpa pula gonggok ke apa, main. Anak-anak kita, anak-anak bukan anak-anak Malaysia lah, selalu dia dah pagar je. Yang ni dia memang kanak-kanak looking forward kalau dapat jalan keluar. Yang kalau waktu winter, yang gambar ujung sekali tu, betul. Anak saya main gelongso pakai besen kimchi. Besen kimchi. Ada yang tolak on. Dia tolak lah, kawan tolak pada atas, cikgu tunggu bawah. Oh my god, best juga Dia adventurous. Saya terkejut. Aktiviti kanak-kanak kat sana memang saya tak nampak dia pegang pensel, saya tak nampak dia pegang benda-benda buku. Betul. Dia banyak aktiviti luar. Maksudnya kat sini ibu bapa tak kisah, macam tak ada macam marah-marah ke kalau macam ni anak ada jatuh, tak ada, berdarah sikit ke, tercalau sikit ke, ibu tak ada. bapa kat sana macam dia dah serahkan anak kepada nursery tu, so kita dah macam tak ada komplain lah, maksudnya tak ada komplain apa semua kalau tak ada. Betul. Memang anak saya bila balik Malaysia, masuk sekolah Malaysia dia jam. Sebab duduk dalam kelas tak keluar. Anak saya yang kecil lah, dia balik sini dia tadika, jadi dia jam. Dia kata dia mengamuk sebab dia kata cikgu tak bawa keluar langsung. Memanglah kat Malaysia. Dah ada tantrum, saya pun pening dah. So dia agak culture shock lah bila dia balik Malaysia. Kalau saya pun dia kata asyik kena colour je, kenapa kita kena colour? Okay, saya tak nak jawab lah. Saya pun tak jawab juga. Kalau kehidupan dia macam ni sebenarnya. Ni dan daripada kecil juga adat dan kebudayaan mereka diterapkan. Hormat orang tua tu nombor satu, diorang kena belajar. Tu saya rasa sampai ke besar diorang bawa adab tu.
bukan kita buat di rumah saja, tapi di sekolah memang diorang diajar cara untuk berinteraksi dengan orang tua, cara nak hormat orang tua. Rasa benda-benda tu perlu diterapkan daripada awal lagi. Baik. Dan juga alat-alat muzik dikenalkan daripada mereka kecil lagi. Alat-alat muzik tradisional. Tradisional, betul. Drum lah, apalah semua diberi. Itu macam yang macam belah kiri bawah tu lah kan. Diorang tengah bermain kan. Betul. Macam kita setakat ada gambar saja. Tapi mereka diberi dengan drum lebih besar daripada badan dia pun ada. Best. Padahal ini tadika di kampung saja, dia bukan di bandar. Tapi dia betul juga tadi cakap kampung. Saya di kampung saja. Tapi mereka dapat didedahkan kepada semua ni. Saya rasa macam seronok sebenarnya. Lain Bandar dengan kampung kat sana saya rasa masing-masing dapat dia punya kelebihan masing-masing. Jadi saya rasa pembelajaran kat sana sangat menarik lah. Kalau saya jadi kanak-kanak, saya memang rasa sangat seronok. Betul. Kan? Betul. Sebab banyak didedahkan dengan Nampak benda-benda yang macam motorski dan juga cara-cara kita berinteraksi dengan orang. Sebenarnya benda-benda tu perlu dititik beratkan daripada awal, daripada kita suruh dia menulis, suruh dia mengira, membaca. Kita jangan paksa. Bila benda ni diterapkan, dia akan rasa seronok ke sekolah dan benda tu akan datang sendiri ke mereka untuk belajar. Sebab dia tak bosan kan? Betul, tak bosan, tak dipaksa. Itulah nanti pencen saya harap saya nak buka nursery macam ni sebab tu cita-cita saya. Alhamdulillah, silakan. Kalau boleh di Pasir Gudang, sekitar Pasir Gudang. Itu cita saya sebenarnya. Saya nak buat satu nursery ataupun play school yang cara-cara Korea punya style. Betul. Kan? Menarik. Kan? Saya akan cuba insyaAllah. Tapi dengan kategori Malaysia lah, style Malaysia punya lah. Betul. Okay. Satu lagi amalan gotong royong. Kat sana gotong royong secara komuniti memang dijalankan untuk bantu orang-orang yang orang tua dan kurang bernasib baik. Contohnya kami akan buat kimchi. Becu ni becu kimchi. Becu kimchi. Untuk diberi kepada orang-orang yang tua. Kadang-kadang diorang tak larat nak buat. Jadi kita bekalkan untuk waktu musim sejuk nantilah. So ni kau buat banyak-banyak. Lepas tu edarkan kepada rumah-rumah yang sebelum buat tu saya nak tanya, bajet nak buat benda ni semua daripada dia punya orang kata kerajaan tempatan dia. PBT dia. Jadi setiap daerah tu, komuniti tu dia ada bajet dia sendiri, bajet untuk orang tua, bajet untuk kanak-kanak. Jadi diorang care buat diorang punya orang tua dan kanak-kanak. Itu kepentingan diorang. Dua kebajikan ni mesti dijaga. Orang tua dan kanak-kanak didahulukan. Betul. Jadi memang ada aktiviti lah, kita gotong royong untuk bantu orang-orang tua buat kimchi secara beramai-ramai. So maksudnya yang belah kanan dan bawah tu kotak tu kimchi lah. Dah siap untuk kita edarkan. Untuk edarkan kepada orang tua tadi tu. Orang-orang tua lah, untuk kampung tu lah. Sebab saya rasa kalau kata dekat kampung macam kita lah, Malaysia dekat kampung penuh dengan orang tua, betul? Betul. Kan? Jadi inilah dia punya aktiviti untuk menggalakkan orang tua sedangkan ada makanan lah kepada orang tua tu. Betul. Diorang kalau dapat nasi dengan kimchi pun dah cukup untuk survive. Kimchi tu kena wajib ada. Kalau tak ada tu orang kata hilang selera lah. Even dalam tadika, macam anak saya di nursery, kimchi telah di-introduce awal. Ada kimchi kanak-kanak, maksudnya dia tak terlalu pedas. Tapi dikenalkan kimchi tu awal umur 3-4 tahun lagi. Macam kita kenalkan sama belacan, tak kan? Tidak. Di Korea, kimchi tu dikenalkan seawal 3-4 tahun. Bila dia orang pandai makan nasi sendiri, kimchi dikenalkan. Diletak dekat dalam mangkuk dia orang makan. Ini macam pasal juga lebih kurang lah. Tapi lama-lama dah jadi budaya, jadi dia orang dah biasa. Betul. Kimchi. Satu lagi yang buat dia kurus. Ni Aziz. Makan satu mangkuk, banyak sayur dan juga beriadah. Kat sana beriadah, tua, muda, kanak-kanak semua panjat gunung. Kalau kita tengok kadang-kadang makcik sebelah lagi laju pada saya panjat. Makcik ni bongkok pun dia lagi laju. Jadi kat sana aktiviti outdoor ni jadi macam keluarga. Macam kita kalau kat Malaysia, kalau panjat gunung semua orang muda-muda. Ya betul kat sini. Dan dengan geng-geng muda. Geng-geng. Tapi di Korea, kalau kita panjat gunung ataupun naik ke bukit ni, kita akan jumpa atuk dia, nenek dia, cucu dia. Semua sekali. Semua sekali. Dia macam pesta. Macam saya di puncak gunung tu, nampak kalau kat gambar ni ada budak-budak. Betul ada. It's a normal thing. Macam kita jarang jumpa budak di
Jarang, Ah, jarang Di sangat. sana semua sekali naik. Sebenarnya orang tua pun jarang. Kan? Orang tua sangat jarang. Dan sana kawasan untuk naik tu dimudahkan. Jadi akses tu orang kata selamat lah, macam ada tangga, ada laluan yang ada tempat pegang. Jadi selamatlah untuk orang muda, budak-budak untuk naik atas. Baik. Nampak tak bunga pink tu? Nampak apa? Bunga tu sangat famous di Korea. Bunga tu ada nama sempena nama Azalea. Tu bunga Azalia? Yes, itulah bunga Azalea. Kawan tu bunga Azalia Tapi sini Azilia. Kat sana bunga ni sangat famous. Sangat famous. Betul. Okey. Salah satu bunga kebanggaan orang Korea. Dia ada few bunga kebangsaan diorang. Salah satunya adalah Azalea. Serius lah? Yes. Dan dia sangat cantik. Ada satu gunung ni, dia penuh dengan bunga ni. Gunung penuh dengan bunga Azalia? Betul. Fuyo, kena pergi ni. Itu keunikan dia. So setiap gunung kat sana dia ada keunikan. Ya, sendiri. Ya. Jadi kat sana kalau musim orang start panjat adalah lepas musim bunga sampai ke musim luruh. Ya. Jadi lepas tu dah sejuk. Dah sejuk pun tak ada apa-apa kan? Betul. Ya. Baik. Wow. And suka aktiviti kumpulan. Macam walaupun kami tak kerti cakap, betul. tapi dia jemput kami untuk join. Yang ni ada aktiviti carnival bola. Ni geng husband saya lah ni yang bola ni. Saya tak kerti nak cakap dengan orang pun saya tak berapa ni kan. Tapi diorang macam anggap kita macam family diorang. Tu yang saya macam terharu macam kita ni orang asing dengan pakai tudung seorang-seorang. Tapi saya kena interview lah, kenapa pakai tudung, kenapa macam ni. Itu soalan biasa. Memanglah, normal lah kan. Normal, betul. Dan di gambar satu lagi ni adalah family sekolah nursery anak saya. Dia ada kira diorang kat sana sekolah tu menjadi satu family sebab ibu bapa sekali involve. Okey. Aktiviti ada ibu bapa. Ada ibu bapa. Jadi kita jadi part of the ni lah, sekolah tu punya aktiviti lah. Bukan sekadar kita hantar anak, ambil anak. Kat sana kita kena involve sekali. Dengan kawan ni patutlah. Dan saya kenal semua kawan-kawan anak saya lah sebab dah selalu kan. Sejumpa. Setiap minggu ke apa? Almost setiap bulan mesti ada. Setiap bulan mesti ada satu aktiviti yang sama keluarga. Betul. Ini satu yang menarik. Kenapa pula? Gosok gigi depan makan? Orang Korea ni dia ada satu PL. Orang cakap bukan PL. Dia mula saya terkejut. Mula saya datang kat universiti tu, asal saya masuk toilet pukul 12.50 sebab lunch time diorang 12 sampai 1. Kadang saya masuk toilet pukul 12.50, saya tengok penuh toilet tu dekat depan cermin semua tengah gosok gigi. Bukan seorang, kadang-kadang sampai 10 orang. Secara jemaah. Saya pun pelik. Kenapa Lepas tu besoknya saya masuk dah waktu yang sama, masih ada lagi orang ramai tengah gosok gigi. Sekali saya tanya kawan saya Korean tu, saya kata kenapa semua orang gosok gigi time ni? Dia kata time ni adalah time lepas makan. Sebelum time lunch habis. Jadi orang Korea ni dia suka gosok gigi. Dan setiap handbag kalau kita tengok, diorang semua ada satu set yang beruk gigi dan ubat gigi. Saya pun macam obses juga diorang dengan gigi diorang. Dan juga kalau kita tengok yang banyak ubat gigi yang kanan tu. Itu adalah senario biasa di toilet universiti. Maksud dia diorang simpan ubat gigi tu dekat rak-rak di toilet tu. Tak bawa balik pun. So nak pakai ambil lah. Wakaf lah ni. Wakaf. Tapi dia punya tu banyak gila lah. Pilihlah nak perasa apa semua ada. Bila nak perasa apa? Brand apa semua ada? Brand semua ada. Kalau gitu saya rasa macam memang banyak ni. Cuma dia orang bawa balik beruk gigi je budak-budak. Yang budak universiti kan dia malas sikit. Dia bawa beruk gigi je, ubat gigi semua dia biarkan dekat bilik air. So kalau kita masuk kat situ kita bawa beruk gigi je lah. Sebab ada je ubat gigi orang tinggalkan. So jemput, dia bawa gosok gigi. Rasanya boleh nampak lah, maksudnya bilik air dia memang tak tempat. Dekat cermin tu memang mesti ada ubat gigi beratur-atur berni tau. Okey. Sebab habit dia orang gosok gigi. Kita boleh amalkan jugalah. Tapi janganlah letak beruk gigi tu dekat dalam toilet bawa balik. Beruk gigi bawa balik. Ubat gigi je tinggal. Ubat gigi je tinggal. Kalau kata kita nak try juga. Okey, satu lagi saya cerita pasal sebab kami duduk di kawasan gunung. Jadi bila waktu sejuk, dia sangat sejuk sampai satu point tu sampai minus 20 kami pernah rasa pipe air kami beku. Sepatutnya masa tu kami tak pernah melalui musim sejuk ekstrim. Rupanya pipe air jangan ditutup habis masa waktu winter. Kena bukakan sikit. Ya, bagi dia menipis, jadi air dalam pipe tu dia akan bergerak. Okay. Kami ni tak tahu. Jadi kita tutup, besok pagi ni keras.
kita buka air kat keluar. Jadi kami ambil snow kat luar, cairkan jadikan air. Dah macam orang tu. Sebab kita silap. Lepas tu bila tukang pipe tu datang, dia letak macam heater dekat pipe tu untuk panaskan. Lepas tu dia nasihatkan kami lain kali kalau waktu musim yang akan dia akan bagi warning okey 2-3 hari kita akan mengalami sejuk yang agak ekstrim. Dia kata make sure pipe air tu biar dia menitik. Supaya biarlah jangan dia 100% tutup memang habis. Okey. Menggagau nak cari air kan kat mana. Kita ambil snow tu. Ambil lah snow pergi cairkan kat dapur. Dan kalau musim panas dia sangat panas. Sangat panas tu macam mana? 42. Oh tidak. Kita kat Malaysia sampai 35 pun dah menggelepur kan. Sangat lah. Itu kalau keluar tu close kejap pun dah panas tu masuk balik ni. Kami di tempat kami dia akan ekstrim. Boleh mencecah 42, 45 pun pernah. Dan ada heat wave. Itu panas sangat tu. Panas sangat. Dan memang kita tak keluar. Kalau sekolah budak cuti ke apa? Selalunya waktu sama budak cuti. Dah cuti? Memang musim panas budak-budak cuti panjang. Okey. Dia akan mula balik sekolah pada bulan 9. Jadi waktu peak yang bulan 8 tu, yang panas memang budak-budak cuti. Memang ni kalau panas sangat panas. Saya pun terkejut cakap ini lagi panas pada Malaysia. Sangat. Lagi panas betul. Panas terik. Betul. Sebab kita masih berpeluh tapi di Korea dia bila dah terlalu panas dia dah heat dia terlalu dah tak ada humidity sangat. Dia kering, jadi kering, panas kering. Okey. Faham? Ekstrim Sangat. Okay, so pengalaman yang seronok di Korea walaupun mula-mula saya first 6 bulan sampai macam nak balik dah. Saya dah menangis nak balik. Husband saya kata sabar. Saya kata macam mana nak sabar kalau saya buka komputer semua bahasa Korea. Saya nak laptop komputer PC dekat lab saya semua bahasa Korea. Bila saya minta bahasa Inggeris saya kata kenapa datang Korea. Jadi saya dah down kat situ. Lepas tu supervisor saya bagi kerja semua dalam bahasa Korea. Dia punya report semua. Saya lagi down. Tapi bila husband kata tak apa, ini pengalaman. Saya kata yelah pengalaman pun macam kita tak boleh cakap. Especially bila pergi doktor. Kalau kita sakit perut, doktor kat sana pun tak kita cakap bahasa Inggeris tau. Kalau sakit perut, kita tunjuk perut. Saya pernah cari berik dapat ubat sembelit. Sebab salah communicate. Saya tunjuk perut, betul dah sakit perut tapi dia tersilap. Kalau demam kita letak kat dahi. Betul. Kan? Tapi kalau kat perut tu kita tak kat perut tapi kita nak explain tu macam susah. Saya frust kat situ bila especially bila anak saya demam. Saya susah nak cakap dengan doktor anak saya dah demam beberapa hari. Macam kita ada communication barrier kan. Saya frust lah tapi husband saya tak sabar. Dia lah banyak sabarkan saya. Dan nasib baik juga dia cepat belajar bahasa. So kalau pergi doktor ke klinik ke lepas ni dia yang banyak handle. Sebab dia dah cakap kan. Lepas tu kalau kebetulan kita ada seorang kawan yang boleh bahasa Inggeris sikit-sikit. Dia lah tolong kalau kita dalam keadaan terdesak. Dan juga ada juga student di Seoul, junior-junior yang student JPA kita. Orang banyak tolong saya translate. Nasib baik. Adik-adik tu saya terima kasih banyaklah bantu saya dalam 4 tahun ni. So dia cakap, Kak Aziz kena buat macam ni. Kita orang yang belajar bahasa Korea setahun ni pun belum tentu dia boleh buat juga. Saya kata macam mana, buat je lah. Tapi alhamdulillah habis. Saya pun tak tahu macam mana saya habis. Alhamdulillah rezeki. And satu lagi, saya bawa balik satu benda yang saya suka daripada Korea adalah pintu. Nampak tak gambar pintu tin tu? Dekat Korea, kita tak pernah pegang kunci. Betul? Saya pun perasan. Saya tak pernah jumpa kunci. Walaupun dekat rumah kampung? Ya, kita ada tin. Dan rumah saya sekarang ada tin. Dan rumah kita tak ada kunci. Kita bawa balik benda tu. Serius lah? Sangat membantu sebab tidak saya hilang kunci rumah, betul? Jadi kita orang memang seronok pakai ni sebab anak-anak pun boleh masuk rumah sebab dia tahu combination. Dan tak ada masalah hilang kunci. Jadi semua kunci rumah kita orang kita dah tukar semua pakai nombor. Dan sangat seronok. Dan jiran-jiran kita pun tak bestnya. Beli kat mana? Sekarang dah banyak kat Shopee ada banyak jual. Tinggal nak install tu je, agak tricky sikit lah. Tapi memang saya suka lah pintu dia. Tempat buka pintu yang bernombor tu sangat seronok. Masalah kunci telah tiada dalam hidup saya. Cuma saya nak tukar office je tapi tak tahulah kalau boleh kan. Kalau dapat tukar tu memang saya seronok. Agak-agak lah. Ada
ada satu lagi set kat rumah tak pasang lagi. Dan di Korea menembak adalah sukan, jadi semua orang boleh menembak. Saya first time menembak kat Korea. Dia macam tempat orang ramai, okey bayar berapa ringgit, pergilah tembak. Dan kita boleh tembak yang apa, senapan patah pun boleh. Dia jadi sukan rakyat. Dan juga itulah ikan mentah yang saya kata kita orang terkena tu. Itu dah makan kat corner ada daun tu, dia macam daun sirih. Tapi daun tu sedap rasa dia. Itu adalah daun perela. Ui, Aziz lagi cakap. So kita makan ikan mentah tu macam tu dengan daun tu. Lama-lama kita orang pun dah suka lah. Walaupun dah terkena first time tu kan. Lepas tu dah okey lah. Dan diorang anak saya yang terror bahasa Korea ni dia menang macam-macam award. Itu menang award tu? Habis anak Korea semua dia sapu. Serius lah? Alhamdulillah, ya Allah rezekinya. Diorang memang cekap. Membaca yang kakak memang sangat cekap. Membaca dan juga dia boleh dia menang pertandingan puisi. Tak silap saya yang ni. Dia kalahkan semua budak-budak lain. Bila panggil nama dia tengok mak bapak. Arisa ni macam ni ke mak bapak dia? Gitu. Mak bapak orang Korea. And inilah sawah padi yang saya cakap. Saya orang bandar, saya orang Keramat orang KL. Suami saya pun orang Alustar bandar. Kami tak pernah ada kampung yang kampung tau. Jadi bila datang Daegu, kami jumpa sawah padi, kami jadi jakun. Sebab macam betul ke kita nak duduk sini? Betul lah. Betul ke ini kampung ni? Macam mana kita nak duduk ni? Sekali lepas 4 tahun, kita rasa sangat seronok duduk kampung. Lebih boleh bandar Ya. Anak-anak enjoy. Sawah padi kuning. Anak main basikal selamat. Ni Insta ni memang view macam ni. So memang bila kita dapat ni macam menikmati bila hidup dalam very simple life. Tak ada hiruk pikuk. Rasa macam saya rasa seronok. Memang orang kata kehidupan tu lagi tenang. Betul. Sebab tu saya pindah Pasir Gudang daripada Shah Alam. Sebab saya nak dapat macam ni, tapi Pasir Gudang ni dapat CPCP pun jadilah. Macam nak kau besar je kejap lagi. Pasir Gudang. Dan alhamdulillah lah 4 tahun yang penuh cabaran tu kami lalui dan jadi kenangan lah paling indah dalam hidup. Walaupun suka duka macam-macam tempuhi kan. Orang kata memang orang kata 4 tahun tu belajar hidup sendiri dengan tempat yang kita tak tahu bahasa. Makanan pun orang kata baru. Memang orang kata lain daripada dengan belajar lagi stres. It's a combination lah. Itu je lah dari saya. Okey. Kita tengok dulu adakah ada soalan. Sebab saya ada soalan yang terakhir ni saya nak tanya ni. Sebenarnya kalau ikut sekian saya nak tanya lah. Soalan ni macam agak sensitif. Dan boleh ke sebenarnya sensitif sikit lah. Tapi sebenarnya sebagai satu keplikan. Okey. Masa saya melancong ke Korea, saya pergi Myeongdong. Sebab Myeongdong tu famous dengan skincare punya produk. Oh betul. And then saya ada termasuk salah lorong sebenarnya. Lorong tu kita bukan cakap lorong hitam bukan lorong hitam. Lorong dengan penuh dengan klinik-klinik plastik surgery. Sebenarnya kenapa plastik surgery dia macam klinik biasa? Klinik biasa yang ada dekat Malaysia ni. Plastik surgery adalah normal. Serius lah? Yes. Kalau kita tengok yang K-pop yang artis cantik, dia mesti buat something kat muka dia. Kalau nak tahu muka asal Korea kat kampung saya, muka 4 segi, muka dia macam rahang dia besar. Rahang besar. Itu adalah typical Korean face. Kalau dah cantik, muka runcing, hidung mancung, mata ada besar, itu semua telah disejerikan. So di sana dia dah jadi macam satu orang kata culture. Bila selalunya orang habis high school ni budak-budak, dia akan minta untuk besarkan mata dia dulu. Sebab operation mata sana tak mahal. Dia dah jadi macam orang kata mampu milik lah nak buat surgery ni. Dan klinik plastik surgery sangat banyak. Dan mereka advertise banyak. So just walk in and pilih je mana nak. Dan first kali dia akan buat mata. Yang perempuan suka buat mata. Sebab mata dia orang tak ada kelopak tau. Dia tak boleh berbual shadow. Dia tak ada kelopak mata. Dia hanya ada mata sepet dulu. Mata sepet lah. Jadi kalau kita nampak macam kalau Azim nampak tak jalan-jalan ke Korea ada orang tutup mata sebelah. Ingatkan dia macam sakit mata. Bukan sakit mata, dia buat surgery mata. Sebab kalau dia buat dua-dua, dia tak boleh buat kerja. Jadi di Korea, cara dia buat surgery mata adalah buat sebelah dulu. Dah baik sebelah, dia buat sebelah lagi. Jadi sementara baik, dia boleh berjalan. Mata nampak. So surgery mata dia buat
Tadi umur berapa ya yang kata surgery tadi? 18 ke atas dia dah start buat surgery. Kita dia dah 18 ke atas baru nak ambil lesen motor lah, lesen kereta. Ni dah surgery pula surgery mata dulu dia akan ni. So maksud kalau kata kita boleh simpulkan, plastic surgery di Korea adalah satu kebiasaan yang atau satu normal. Betul. Dan saya takut tak lagi dia akan menjadi satu keperluan sebab anak-anak dia membesar, dia tengok kawan dia jadi cantik, ni dah ni, alamak, dia nak juga. So dia akan nak juga. Sebab terpengaruh dengan ni lah. Dan juga skincare di Korea tu memang orang kata sangat banyak. Kalau masuk kedai skincare tu bukan setakat perempuan, lelaki pun sama naik. Pilih ni, dia pun sama pilih dengan kita. Yelah, sebab dia pakai. Jadi kalau kita tengok dekat Myeongdong tu, macam-macam orang kata. Betul. Pilih aja nak packaging macam ni, nak packaging macam ni. Sebenarnya agak malu lah sebab lelaki kat sana dia punya kulitnya mulus, bibirnya pink colour, and then dia punya keningnya dah style. Tapi asalnya dia bukannya orang yang patah. Lelaki tak patah. Lelaki kat sana, dia orang 2 tahun dia kena pergi military service. Ya betul. So jangan cari gaduh dengan lelaki Korea sebab they have been trained untuk self defense. Taekwondo jangan cerita lah. Jangan gaduh dengan Korea. Sebab dia orang 2 tahun dia orang masuk military, dia orang handle senapang, dia orang self defense. So nampak je macam tu. Tapi dia orang kena wajib. 2 tahun tu kalau tak buat dia orang boleh dipenjarakan. Dia ada had umur. Sebab tu kalau di Korea, kalau kita masuk universiti, umur pelajar dalam kita punya batch tu berbeza-beza kalau lelaki. Sebab ada yang pergi dulu, ada yang pergi hujung. Macam mostly yang K-pop ni dia akan pergi hujung. Dia nak famous dulu. Macam tu. Tapi dia kena pergi sampai satu had umur. Kalau 30 tak salah. 30 mungkin. Kalau lambat, dia orang kena denda atau kena penjara. Sebab dia wajib. Kecuali kalau ada medical reason. Betul. Kalau kata dia yang siapa yang saya pernah dengar, siapa yang pergi overseas pun kena terbalik sebenarnya. Sana wajib, betul. Kalau you rakyat Korea, you kena wajib. Walaupun tak kira lah dah orang mana. Dan 2 tahun bukan orang kata sebulan, 2 bulan tak. 2 tahun wajib. Full. So siap botak kepala dan sebagainya. Jadi kita nampak macam diorang ni lembut tapi actually bila tengok military diorang punya training dan sebagainya. Dan di Korea, utara dan selatan dia masih belum declare berbaik tau. Dia masih gejatan senjata. Ya. Masa saya di Korea 2 kali kami diingatkan oleh embassy lah supaya berhati-hati sebab kadang-kadang diorang ni acah-acah. Diorang abang adik sebenarnya. Diorang kan satu bangsa tapi telah terpecah 2. Jadi dia kadang-kadang diorang macam acah mengacah. Jadi untuk berperang tu ke? Diorang tak berperang, dia macam testing dan sebagainya. Jadi adalah a few macam kata masa-masa yang kita kena be aware lah. Lepas tu setiap tahun akan ada drill. Drill maksudnya setiap satu negara tu akan dibuat drill untuk kalau berlaku apa-apa ada bunyi siren dan semua orang akan berhentikan kereta dan akan dia akan ada dia punya cara-cara dia lah. Dilatih rakyat-rakyat dia. Dia ada drill, orang kata drill untuk satu negara ya? Betul. Diulangi satu negara. Satu negara. Kalau waktu bunyi serentak. Dia akan bunyi siren. Betul. Okey. Tapi yang tepi ni banyak juga soalan saya nak tanya ni. Kita tengok dulu ada soalan-soalan yang kena ni. Nak tanya. Okey, betul tu. Hari ni macam Puan Suhana ada tanya Dr. Zenti, kalau kali pertama nak ke Korea, kawasan mana yang boleh kita patut pergi dan berapa hari? Okey. Untuk beginner first time, saya rasa 6 hari 5 malam dah cukup lah. And paling penting orang Malaysia ni kalau tak pergi Nami, dia memang macam kecewa lah. Nami tu memang kata wajib, satu. Pergi Nami dah sehari. Lepas tu Aziz pergi mana lagi Aziz? Everland ni untuk theme park lah. Okay. Dan untuk Bandar Seoul aja memerlukan dalam masa 4 hari untuk cover. Kita ada Myeongdong, Namdaemun, tempat Bruges. Aziz pun tahu dia dah pergi. And then kita ada istana lama kita boleh melawat. Dan juga kita ada banyak museum dekat dalam Seoul tu sendiri. Dan dia ada perkampungan lama dalam Seoul tu juga. Yang kita boleh belajar lah, buat kimchi, kita kata nak boleh belajar apa semua, nak buat salah kimchi, pakai baju ni, hanbok hanbok pun boleh.
Ya, lepas tu Okay. ada juga tempat yang nak belajar menulis nama kita dalam Korea pun ada. Sebenarnya belajar bahasa Korea untuk menulis sangat mudah sebab dia guna alphabet system. Dia ada huruf A macam mana, dia tak macam Chinese character. Tapi untuk Korean dia guna macam alphabet. So senang. So nak tulis nama kita tu mudah sebab kita boleh combinekan a few tulisan Korea tu untuk jadikan nama kita. Dan orang Korea ni dia macam dia tak boleh, macam dia orang cakap English, dia akan guna dia punya bahasa juga. Contohnya macam dia akan cakap nice, kita cakap nice, nicer. Nice. Dia macam tu, dia akan bunyikan huruf hujung tu. Objektif, macam saya terkejut bila orang di universiti saya cakap, okay, we have 3 objectivers. Saya macam 3 objectivers, sebenarnya dia cakap objektif. Orang Korea dia akan sebut semua huruf yang ada. So 3 objectivers for today. Macam tu Gitu, macam orange, orangey. ya. Dia akan bunyikan semua huruf yang ada. Lepas tu okey. Ada juga daripada mana? Ustaz Rafi di tadi sama tak kaca Jepun dengan Korea? Beza-beza. Orang Korea dia dengan orang Jepun tak ngam. Jangan cakap kaca dia sama. Dia pantang gitu. Sebab orang Jepun jajah Korea. Dia pernah jajah Korea dan mereka orang Korea ni dia ada dia punya own culture. Culture dia sangat berbeza dari segi makanan, kita tengok berbeza sebab orang Korea suka cili merah, memang banyak cili merah. Orang Jepun dia tak ada benda merah pun, dia paling pedas wasabi dia. Ya betul. Bab makanan saya lega saya ada di Korea sebab memang asam pedas memang ada. Dia ada satu tu jjigae, kita panggil jjigae, kimchi jjigae, doenjang jjigae. Doenjang tak salah. Kimchi jjigae tu macam asam pedas kita. Itu favourite saya lah. Kan kalau rindu-rindu, stres-stres makan tu. Memang jjigae, memang terjegir jugalah pedas. Cili dia memang pedas. Dan juga dari segi culture, orang Korea ni dia tak terlalu sopan macam orang Jepun. Orang Jepun ni kan dia tertib, macam cakap pun. Tapi orang Korea ni dia tak terlalu macam tu. Dia sebenarnya kalau ikutkan yang kalau kita melaju ke Korea, orang Korea takut dengan kita sebab apa tau? Dia tak faham bahasa Inggeris. Bila kita tanya takut. Betul. Dia sebenarnya bukan itu tapi dia memang takut nak pergi ke kita sebab dia takut kita tanya bahasa Inggeris dan dia tak faham. Sebab dia orang belajar bahasa Inggeris lambat. Macam kita pada kecil kan. Kita dah start. Betul. Dia orang tak, dia orang bila dah besar. Lepas tu dia orang belajar pun satu-satu. Ya. Macam Dr. Zin kata lah, kalau kata pergi kat sana, kamu bawa aja kamu punya map ke, kamu punya tu kamu tunjukkan. Kau macam mana nak pergi, nanti macam saya hari tu saya nak pergi makan dekat Eat kan. Eat tu ada dekat, restoran Eat ada dekat apa tu, dekat masjid Itaewon. So kita cakap nak pergi sini, macam mana nak pergi ke Itaewon. Dia akan cakap kita naik train, naiklah train 2, lepas tu naik train 3, macam tu nanti sampai. Tapi dia tak cakap tau, dia just tunjuk je. Macam tu lah. Kalau macam tadi kan ni, Cik Akmal pun dia tanya, dia komposisi agama dia kalau kata orang Islam, senang tak nak melancong? Okay. Untuk orang Korea ni, orang Islam ni very minority. Kebanyakan diorang adalah free thinker. Diorang banyak free thinker. Tapi diorang semuanya diorang nak tahu pasal Islam. Dan daripada segi pemakanan, saya rasa di Korea saya mudah sebab di Korea tu makanan halal yang mentah senang didapati secara online. Kita boleh macam Shopee tu, kita order pagi kadang petang dah dapat. Kat sana dia punya penghantaran kita panggil tag bag. Itu cepat sangat tu. Sangat cepat. Kadang-kadang tak sampai 24 jam dah sampai. Maksudnya beli barang kat mana tadi? Dekat online. Semua online. Kat Korea semua online. Itu tahun 2010 tau dah start. Saya dah start shopping online dah. Kita 2020 ayam, kambing, daging kambing, burger, sausage. Okay. Online. Tadi Dr. Zati cakap Daegu kan? Duduk di Daegu. Daegu dengan Seoul berapa jauh? 4 jam. Okay, 4 jam. Kalau kata barang-barang tadi tu, kat mana sebenarnya yang barang halal tadi? Seoul. Diorang punya penghantaran tag bag, kita panggil tag bag, sangat laju. Pali-pali orang kata. Macam kufuan tu. Yes. And kalau ayam tu memang dia beku lagi. Kalau barang-barang makeup, saya beli semua online. Kat Korea memang seronok. Macam kat sini baru rasa sekarang kan. Macam saya dah rasa masa tahun 2014 lagi dah ada. Dia punya penghantaran dia cakap. Macam Encik Kamal, kalau saya bersama juga kalau ikutkan dekat tempat-tempat pelancongan utama di Korea, diorang dah sediakan tempat solat. Betul. Percaya atau tidak, diorang sediakan tempat solat and then kalau kata halal itu adalah satu perkataan yang universal.
Bila kita cakap halal, nanti ada orang yang akan bercakap halal dia, ada orang yang akan tunjukkan restoran yang halal. Betul. Dan diorang pun tahu apa itu makna halal sebenarnya. Kalau kata tempat-tempat pelancongan yang utama. Betul. So memang tak ada masalah sebab saya pernah solat dekat Pulau Nami, saya pernah solat dekat Everland, saya pernah solat juga dekat ini. Tapi janganlah harapkan tempat itu sempurna macam kita. Itu jangan kita lah. campur lah. Betul, dia dah campur lah. Laki pun dia campur tempat yang sama sebenarnya. Okey. Kalau kata Cik Puan Nur Ain pula dia kata Pulau Kuching tu. Pulau Kuching. Dah sedara rawatan. Rasa tu di Jepun rasanya. Pulau Kuching. Tak ada Kuching. Korea tak ada Pulau Kuching. Tak ada kucing. Sebab orang Korea kucing perasan tak? Ada tak? Stray cat tak ada kan? Tak ada. Stray dog pun tak ada. Tak ada. Tak ada. Kat Korea tak ada. Serius lah kan? Memang tak ada. Tak ada. Tak ada kucing, tak ada anjing. Jarang tak jumpa. So ada lagi tak soalan-soalan yang kita nak boleh jawab sebab rasanya dah terlebih dah ni. Okey, kalau dah tak ada, alhamdulillah kita dah berjaya menjalankan program Live FTDI di bawah tajuk Penjahatan Profesor Fiji, Korea bukan sekadar K-pop. Okey, dengan itu kita akan bagi ke link kehadiran dan minta tolong semua isi link kehadiran untuk dapatkan jam latihan. Okey. Kalau ada nak pertanyaan, boleh tak kita boleh PM tepi Dr. Zanti ke? Boleh. Mana tahu ada ejen-ejen pelancongan yang murah-murah ke yang boleh jadi kita punya tour guide ke apa ke? Boleh. Husband saya tour guide sebenarnya. Serius lah. Dengar tu Masa saya belajar kat sana, husband saya buat part time tour guide. Jadi nak bagaimana? Dapatkan ke kawan? Maksudnya kita pun dah ada tour guide ni. So kena sediakan duit saja dan berdoalah supaya COVID ini berakhir dan kita boleh keluar semula. Betul. Okey. Sebelum kita menutup tiram program, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala dan yang buruk itu dari kekhilafan diri. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa kepada para viewer semua. Semoga kita berjumpa lagi di program live FTDI yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.